Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang sedang menyaksikan, minta bantuan sikit untuk komen clear ataupun tidak suara saya. Waalaikumsalam, Syahadan Hamzah. Minta komen sikit clear ataupun tidak suara. Waalaikumsalam warahmatullahi, Saiful Nizam. Halo, minta komen sikit clear ataupun tidak. Terima kasih Nur Azura Anwar. Muhammad Farhan, anda dirindui juga. Sihat insya-Allah, saya harap, dan terus bersemangat menyokong segala kebaikan. Clear Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur suratul Kahf, ya. Kita akan sambung daripada ayat ke-11. Okey, kita tunggu sebentar teman-teman kita untuk join sekali. Alhamdulillah, terima kasih atas feedback. Terima kasih Ustaz Karni. Okey, saya harap dah bawa Quran masing-masing, letak di sebelah. Kita letakkan Quran kita di sebelah, dapat baca bersama-sama. InsyaAllah kita baca 10 ayat pertama suratul Kahf. Waalaikumsalam, Haji Saiful. InsyaAllah kalau ada orang yang lebih baik kita serahkan pada mereka, kan. Kalau tak ada yang nak memikul tanggungjawab, saya teruskanlah. Ini jawapan saya kepada Syahadan Hamzah. Sebawang clear both video and audio, Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa, kita baca sama-sama insya-Allah. Baca kat handphone ke, baca dekat kitab ke, tak ada masalah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita membaca 10 ayat pertama suratul Kahf. Tanpa membuang masa, kita terus masuk dalam tadabbur kita. Okey, kita akan sambung terus daripada ayat ke-11, tapi saya buat sedikit recap lah ya, apa yang telah kita sentuh pada sesi yang lepas. Kalau kita lihat ayat ke-9 dan ayat ke-10, itulah kita panggil sebagai inti kepada surah ini. Daripada Al-Kahf inilah Allah Subhanahu ataupun Rasulullah SAW menamakan surah ini sebagai suratul Kahf, ataupun para sahabat. Saya tak pasti siapa yang namakan surah ini sebagai suratul Kahf. Mungkin Nabi SAW, mungkin para sahabat, wallahu alam, saya tak pasti. Tapi inilah inti dia, ayat ke-9 dan ayat ke-10 ini. Dan saya telah jelaskan panjang lebar apakah itu Ar-Raqim, kan, dan siapakah pemuda-pemuda tersebut. Dan doa ini adalah doa yang baik untuk kita ikut ya. Ini adalah doa yang sangat baik untuk kita ikut. Baik. Ayat ke-11, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Okey. Dekat sini kita lihat ada perbincangan para ulama. Soalan yang ditanya adalah kenapa daraba alal adhan? Kan? Allah kata dekat sini Allah tutup telinga. Darabna ala adhanihim. Allah tutup telinga mereka. So adalah beberapa para ulama pengkaji yang mengkaji bab i'jazul Quran, the miracles of the Quran, perkara-perkara luar biasa yang dalam Quran. Mereka kata ayat ni adalah salah satu ayat luar biasa sebenarnya. Dan kalau tidak silap saya bukan saintis, mungkin silap apa yang saya sampaikan. Kalau ada dekat sini pakar telinga ke, pakar tidur ke, pakar mata ke, kalau silap apa saya sampaikan, betulkan insya-Allah. Yang saya faham daripada sedikit pembacaan saya, bila kita tidur, okay, telinga kita ni sebenarnya tak tidur 100%. Okay? Kalau tak silap saya, ada satu kajian yang dibuat di Johns Hopkins University. Okay? Mereka kata bahawa telinga kita ni dia tak tidur 100%. Okay? Dan kita kejut orang pun biasanya secara rata-ratanya adalah melalui panggilan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dia tutup telinga. Dia tutup telinga mereka di dalam gua tersebut selama bertahun-tahun. Okay, saya tak nak bincang banyak ayat ini sebab ada ayat-ayat lagi selepas ini yang lebih utama untuk kita syarahkan. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka. Okay. Kalau dalam bahasa literalnya, untuk kami tahu. Tapi kalau kita lihat tafsir, lina'lama di sini bermaksud untuk kami menguji. Ya. Ada sebahagian ulama mentafsirkan lina'lama sebagai untuk kami menguji siapakah di antara dua golongan tersebut yang lebih tepat kiraan dia. Okay, ayat ni dia ada strange sikit. It's a strange and mysterious verse. Okay. Kami bangkitkan mereka untuk menguji siapa di kalangan mereka yang paling tepat pengiraan waktu. Ahsa lima labithu amada. Okay. Siapa yang paling tepat pengiraan dia? Dekat sini kalau kita lihat ada isu berkenaan dengan the concept of time, ya. The concept of time. Seolah-olah kalau kita lihat ayat ini, seolah-olah lah, ya. Siapa yang paling tepat kiraan dia tu, dia berjaya dalam ujian ini. Okay. Kalau kita lihat kepada ayat-ayat yang datang selepas ini, bila Ashabul Kahfi bangun kan, apa berlaku? Mereka bertanya kan, sebahagian bertanya, berapa lama kita tidur ni? Kan? Ada yang kata kita tidur sehari ataupun setengah hari. Tapi ada satu lagi yang jawab, Allah lebih tahu berapa lama kita tidur. Jadi ada sebagai ulama kata itu dua golongan tersebut. Satu golongan yang dia tak dapat nak baca. Dia tak ada time discernment. Maksudnya dia tak mampu nak membezakan. Dia rasa setengah hari satu hari, dia kata setengah hari satu hari. Tapi orang lain yang jawab tu di kalangan Ashabul Kahfi ni, dia kata apa? Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Maksud dia yang kedua itu seolah-olah menunjukkan bahawa dia memahami bahawa it's not half a day, it's not one day,
maybe more than that, wallahu alam. Jadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik bila Allah sebut macam ni. Okey, kalau kita lihat dalam Al-Quran, waktu itu sendiri adalah satu benda yang relatif. It is not an objective reality, dia relative. Okey, time is relative. Dalam Quran sendiri, kita tak payah rujuk kepada Einstein, kita tak payah rujuk kepada saintis ke fizisis ke, tak payah. Rujuk Quran. Kita lihat ada beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin mimma ta'uddun. Okey, satu hari sama seperti 50,000 tahun kamu mengira. Dalam ayat yang lain, alfa sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun kamu kira. Kan? Maksud dia, waktu ni dia berbeza-beza dalam dimensi yang berbeza, bahkan dalam tempat-tempat yang berbeza, waktu berbeza. This is the relativity of time. Kita perlu lebih ramai pengkaji Muslim. Bagi siapa yang ikut saya punya pembentangan berkenaan dengan penyakit mental dan Islam, khususnya bila saya berbicara berkenaan dengan fikir, okey, jangan lupa apa poin saya nak sampaikan, terlupa pula, tentang time. Ayat dalam surah tu Al-An'am, okey, Ali Imran, yang menyuruh kita untuk berfikir, betul tak? Yang menyuruh kita untuk berfikir. Dan antara perkara pertama yang kita diperintah untuk berfikir adalah inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang. Kalau kita boleh rumuskan, okey, kalau kita rumuskan adalah ia berkenaan dengan space and time. Betul tak? Penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Dalam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dua objek tafakur ni adalah dua objek tafakur yang besar, tentang space, tentang time. Dekat sini kita lihat ada isu time. Okey, ada isu tentang time. Menarik kalau kita bincang tentang isu time. Tak ramai orang yang perasan ya. Astronot yang sedang berlegar-legar, okey, di angkasa, dia punya umur bergerak lebih perlahan daripada umur kita. Umur mereka yang di angkasa, di outer space yang sedang berlegar-legar tu, angkasawan tu, umur mereka bergerak lebih lambat daripada umur kita yang berada di atas muka bumi ini. Okey, dan mereka yang lebih dekat dengan the center of gravity juga mereka punya umur bergerak lebih lewat. Dan juga mereka-mereka yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kalau bergerak kecepatan cahaya, lagilah lambat pergerakan umur mereka. Okey, mereka dah buat kajian dah benda ni. Mereka letak dua jam yang identical, dipanggil atomic clock ataupun atomic time. Satu mereka letak dekat muka bumi, satu mereka letak dekat satellite ataupun spaceship, Allahu a'lam. Dan lepas mereka ambil balik atomic clock yang mereka letak dekat angkasa tu, mereka banding, ternyata jam yang dekat angkasa tu memang ada kelewatan. Jadi saintis mereka buat spekulasi, kalaulah astronot, okey, ini pergi dengan gerakan yang sangat cepat dan sangat lama, okey, kita kata sebagai speed of light, mungkin selama berpuluh tahun. Bila astronot ni balik, dia akan tengok orang di atas muka bumi ini yang sebaya dengan dia sudah lebih tua daripada dia. Okey, sudah lebih tua daripada dia. This is very interesting. Kan, kita ingat waktu ni semua sama satu semua tempat. Tidak. Okey, it's relative. So isu waktu ni, ada ulama yang mengatakan bahawa nak faham Dajjal, nak faham akhir zaman, kita kena faham the concept of time, sebab ada dekat dalam suratul Kahf. Wallahu alam. Okey, saya tidak lagi sangat mendalami sebab konsep time ni adalah satu perkara yang agak kompleks sebenarnya. Ini kesukaan Einstein, orang-orang macam Stephen Hawking, kesukaan mereka kaji tentang benda ni lah. Cuma Muslim fizisis kita tak ramai, ada tapi tak ramai. Ini termasuk dalam bab kosmologi lah, okey, dalam bab kosmologi. Betul? NASA pernah ada buat kajian, dia hantar kembar kalau tak silap saya kan. Bila balik, bukan. Saya tak pasti dia orang ada buat ataupun tidak. Dia orang just mental exercise saja. Dia speculate kalau hantar twin. Okey, sebab kalau hantar sekejap aja, dia punya difference tak berapa banyak. Tak dapat nak ukur sangat.
Kalau nak hantar betul-betul hantar, kena hantar lama. Balik baru boleh buat perbandingan. Baru nampak jelas kelewatan umur orang yang dekat atas angkasa tersebut ataupun dekat atas spaceship tersebut berbanding dengan yang ada dekat atas muka bumi. Okey, dia orang kata apa, time dilation, gravitational time dilation, dengan nombor 2 tu relative velocity time dilation. Relative velocity ni kecepatan. Siapa yang bergerak cepat dia sentiasa bergerak je, waktu pun menjadi lewat bagi dia. Wallahu alam. Ni saya sengaja setakat cetuskan bagi siapa yang nak buat kajian. Sebab tu bila kita baca Quran ni, dia akan buka macam-macam bidang keilmuan. Kalau kita rujuk tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia bukan sekat tafsir, dia adalah ensiklopedia. Okey, dia adalah ensiklopedia. Okey, nama-nama Ashabul Kahfi itu semua setahu saya tidak sahih, sebab ia bukan datang daripada Nabi SAW, dia hanya spekulasi sejarah sahaja. Okey, ada yang tanya, betul, Hadri kata, bukankah Dajjal pun dah ada sejak dulu? Ini lagi satu. Sebab bila saya kata tadi konsep time berkait dengan Dajjal, dia bukan sekat dengan Dajjal, dia juga berkait dengan Nabi Isa. Kalau kita lihat, Nabi Isa juga diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di dimensi yang mana, berapa umur dia bila dia turun balik kat dunia ni, wallahu alam. Okey, ada kemungkinan dia pun ditidurkan juga macam Ashabul Kahf, wallahu alam. Okey, kemungkinan, saya tak kata confirm, saya kata ada kemungkinan. Dan Dajjal telah ditemui oleh siapa? Ditemui oleh wallahu alam Tamim Ad-Dari di sebuah pulau, betul tak? Kemudian dia balik beritahu Nabi SAW. Maksud dia nampak jasad Dajjal tu. Jadi ada pula kata itu setakat mimpi saja, ya. Wallahu alam bisawab. Saya tak boleh nak tahrir masalah ni, saya tak boleh nak tarjihkan. Tapi bagi siapa yang lihat, dia memang ada berkaitan dengan waktu. Okey, ada seorang yang terkenal berbicara berkenaan dengan akhir zaman ni. Dia membawa sebuah hadis. Okey, hadis berkenaan dengan berapa lama Dajjal akan duduk kat muka bumi ni. Hadis ni sahih. Sahabat tanya Nabi jawab arba'una yauman. Yaumun ka sanah. Okey, kemudian yaumun ka syahr, yaumun ka jum'ah, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Nabi kata dia akan duduk selama 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan baki hari-harinya adalah seperti hari-hari kamu. Kemudian seorang sahabat tanya Nabi SAW, kalau macam tu ya Rasulullah, adakah macam mana kita nak solat nanti? Okey, cukupkah kita solat dengan solat satu hari? Dalam hari yang mana satu hari seperti setahun, ataupun satu hari seperti sebulan, ataupun satu hari seperti seminggu? Cukup ke solat mengikut solat satu hari saja 5 waktu? Nabi kata uqduru lahu qadrah. Nabi kata tidak, maksud dia jangan solat untuk satu hari saja, kamu kena buat agakkan. Maksud dia jarak di antara setiap solat tu kamu kena agak-agak. Katalah waktu tersebut, perubahan waktu tersebut berlaku bila Dajjal turun tu berlaku pada subuh hari. Jadi awak agak-agak. Biasanya waktu-waktu ni antara subuh dengan zuhur ni berapa dia punya timing. Tak boleh nak pakai jam pun. Okey, tak boleh nak pakai jam pun, sebab kemungkinan waktu bergerak lebih lewat, wallahu alam. Ataupun ada kemungkinan satu lagi. So, ada yang bertanya, macam mana satu hari boleh jadi macam setahun? Okey, ini menarik untuk kita fikirkan sama-sama. Perasan ataupun tidak? Okey, perasan ataupun tidak bahawa sebenarnya dalam dunia sekarang ini sudah ada tempat yang mana sehari dia macam 6 bulan. Siapa boleh jawab? Saya nak tanya. Dalam dunia ni, sekarang ini, sebelum Dajjal turun, sudah ada tempat yang mana satu hari seperti 6 bulan di tempat kita. Satu hari di tempat itu seperti 6 bulan di tempat kita. Siapa boleh jawab? Muhammad Qasim punya mimpi saya tak pernah dengar lagi. Sang Bahari. Ada siapa nak jawab? Kutub, ya? Tahniah, Hadri Tarmizi. Okey. Soalan ni simple sebenarnya kan. Tapi ada juga yang tak tahu. Kutub utara dengan kutub selatan, kan? Ataupun kutub utara secara khususnya, dia 6 bulan. Betul tak? 6 bulan pagi, 6 bulan malam. 6 bulan pagi, 6 bulan malam. Kutub utara dan kutub selatan. Jadi, kalau kita fikirkan sama-sama,
Macam mana satu hari boleh jadi seperti setahun, satu hari boleh sebulan, satu hari boleh seminggu? Adakah kemungkinan di sana bahawa kutub akan berubah arah? Aksis bumi tersebut akan tilted. Adakah kemungkinan ini? Okey. Ini kita serahkan kepada para saintis. Okey. Kita serahkan kepada saintis. Mungkin boleh terjadi. Yes. Okey, Shah dan Hamzah, mungkin boleh terjadi. Di mana berlaku? Kemungkinan daerah Middle East, Jerusalem, Baitul Maqdis, Makkahul Mukarramah itu dia akan berputar naik ke North Pole. Bila dah naik ke North Pole, maka satu hari di sana, wallahu alam, okay, akan lebih daripada sehari kita. Ada yang kata jadi setahun sebab kalau kira yang atas dengan yang bawah, dia jadi setahun lah. Sebab atas dan bawah tu adalah kutub-kutub baru. Dia kutub-kutub baru, dia new poles. Bila cantum jadi setahun. Wallahu alam bisawab. Okay? Kita bukan nak mensabitkan pandangan ini, tapi ini bermuka kepada perbincangan. Sebab masyarakat kita menganggap bahawa Al-Quran ini dia mengajar kita A, B, B, C, C, D, D. Betul, itu ayat muhkamat. Tapi ada ayat mutasyabihat. Allah nak kita berfikir, mencetuskan pemikiran, mencetuskan kajian. Jadi siapa yang minat bidang geologi, kan? Kaji. Macam mana bumi ni, ada tak kemungkinan bumi ni boleh beralih dia punya pole dia? Tadi siapa yang minat fizik, boleh mendalami the concept of time. Kan? The concept of time. Dan kenapa ada isu time ni dekat dalam Al-Kahf? Dan seolah-olah Allah nak kata siapa yang lebih tepat pengiraan dia tu, dia yang berjaya. Okey. Wallahu alam. Dia ada macam-macam spekulasi, tapi saya minta bagi siapa yang nak berspekulasi, paling tidak asaskan kepada ilmu sains, asaskan kepada disiplin ilmu yang betul. Jangan main campak-campak aja. Okey, jangan main campak-campak aja. Kita adalah umat yang bercakap berdasarkan fakta. Kalau tak tahu, kita cakap tak tahu. Nak tanya soalan boleh tanya. Nak tanya kemungkinan boleh tanya. Tapi jangan kata ini maksud dia ustaz. Ini confirm maksud dia. Kemungkinan. Sebab tu saya ulang banyak kali perkataan kemungkinan di sana. Jadi ayat 12 ni adalah the concept of time yang berkait dengan akhir zaman. Maknanya masa di alam malaikat berbeza lah, ya. Saya pasti berbeza sebab mereka bergerak the speed of light, kan. Kalau kita ikut hukum fizik lah, kan, kalau kita kata malaikat ni physical being dan dia bergerak dengan kecepatan cahaya, maka lambat pergerakan dia. Kutub bukan tak boleh, dia boleh berubah, maka tempat lain yang akan jadi sejuk. Okey, tempat lain yang akan jadi sejuk. Middle East tu yang akan naik ke atas. Ini ada satu pandangan. Okey, wallahu a'lam bissawab. Semuanya sains, cumanya belum dapat. Betul, ni semua belum dapat dibuktikan. Ini saya nak buka pintu kajian. Saya harap awak faham dekat sini. Saya bukan nak buka pintu spekulasi, saya nak buka pintu kajian. Dan saya yakin apa sahaja yang dicetuskan Al-Quran ni akan membawa manfaat dan faedah besar kepada manusia. Bukan setakat untuk kita bersiap-siap untuk akhir zaman, tetapi akan jumpa beberapa penemuan-penemuan sains yang akan memberi manfaat kepada bangsa manusia. Okay, so please look at it from that perspective, ya. Kemudian kita lihat ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami yang mengkisahkan kepada kamu kisah mereka, cerita mereka dengan kebenaran, bil haq. Okey, bil haq ni boleh bermaksud dengan kebenaran, dan bil haq juga boleh bermaksud dengan authority. Maksudnya bila Allah memberitahu Nabi sesebuah kisah, Allah bercakap dengan authority. Of course lah, bila Allah beritahu tak ada spekulasi, tak ada agak-agak. It's confirmed. This is what happened. This is what it is. Okey. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah tambahkan, kami tambahkan untuk mereka hidayah. Nak beritahu dekat sini bahawa kisah Ashabul Kahfi ini tidak diketahui oleh orang Arab. Okay? Mungkin wallahu alam orang Kristian, orang Yahudi tahu, tapi orang Arab secara yang dikisahkan dalam Al-Quran ini mereka tak tahu. Jadi bila Allah kata kami yang memberitahumu wahai Muhammad, maka seolah-olah Allah nak kata kamu hanya boleh dapat cerita ni daripada kami. Ini bukan cerita rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan terbukti memang Dead Sea Scrolls memang terkubur selama 2000 tahun. Maksud dia sebelum kedatangan Nabi SAW, dia sudah terkubur dan tidak dijumpai sampailah selepas 2000 tahun. Maka orang tak tahu cerita mereka. Kemudian Allah bongkar balik, Allah buka balik cerita mereka. Tengok, Allah ulang lagi perkataan fityah, fata, pemuda-pemuda.
wahai para pemuda-pemuda, okey, yang bersemangat wajar dan ada kebijaksanaan, kecintaan kepada ilmu, saya ingin membuatkan satu seruan. Okey, ambil peluang waktu anda muda ini untuk sungguh-sungguh berjuang mencari ilmu, mengasah pemikiran, membersihkan hati dan memperjuangkan sesuatu di mana anda sanggup berkorban apa sahaja untuk kejayaan perjuangan itu. Okay? Find something that you can fight for. Of course, perjuangan yang paling besar, yang paling tinggi adalah menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perjuangan tidak ada makna kalau kita takut berkorban. Kalau ada benda yang kita takut, di sinilah peringatan saya ataupun seruan saya kepada para pendakwah. Saya kenal ramai pendakwah, saya kenal ramai ustaz-ustaz. Tapi ramai juga di kalangan mereka yang kata, oh, aku bukan tak nak cakap, tapi kalau aku cakap nanti aku kena gini. Aku kena gitu. Sebenarnya golongan asatizah tak boleh cakap macam tu. Okay? Khususnya apabila apa yang awak perlu cakap itu adalah termasuk dalam tanggungjawab awak, termasuk dalam bidang keilmuan awak kena cakap. Dan awak tak boleh bimbang apa yang berlaku selepas itu. Sebab itu kerja kita. Kerja kita bukan untuk bimbang apa yang berlaku pada kita selepas itu. Kerja kita adalah buat kerja kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan lindung kita. Percaya tak Allah akan lindung kita. Ini kita belajar daripada Ashabul Kahf di sini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Okey. Susah untuk kita kata secara khusus perkataan fityah di kalangan orang Arab ni, tapi yang sejauh yang saya baca dia dalam sebelum umur 25 tahun. Okey, selepas baligh sampai sebelum umur 25 tahun. Itu adalah yang maksud sebagai fata. Amanu bi rabbihim. Okey. Yang saya nak tekankan kat sini, mereka adalah anak-anak muda. Dan bila saya sebut anak-anak muda, kita rujuk kepada perbincangan kita pada sesi yang lepas. Anak muda ni apa? Dalam Al-Quran bila disebut anak muda, merujuk kepada Ashabul Kahf dengan Nabi Ibrahim. Cerita Ashabul Kahf, cerita Nabi Ibrahim. Jadi nak faham futuwah, chivalry itu, okay? Al-futuwah itu, kita kena kenal betul-betul apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahf dengan Nabi Ibrahim. Bagi saya, bila saya buat perbandingan dan betul-betul kita tadabbur dua ayat berkenaan dengan Ashabul Kahf dengan Nabi Ibrahim ini, kita lihat ada beberapa yang kita boleh belajar. Pertama sekali, mereka menurut semangat mereka. Mereka ada semangat. Okay? Semangat anak muda ni kena diasah. Jangan ditekan, jangan dihina. Semangat tu penting untuk berjuang. Kemudian, mereka bukan orang bodoh. Semangat saja tapi tak ada ilmu, tapi bodoh, itu macam a bull in the China shop. Okay? Ataupun a bull in a China shop. Macam seekor bull yang ada dekat dalam kedai Cina. Semuanya merah kan. Semua dia nak langgar. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Semangat jaga, tapi semangat awak pastikan dipandu oleh rushd. Sebab tu Ashabul Kahf meminta rushd. Supaya perjalanan itu betul. Perjalanan betul. Bukan sekadar semangat saja besar, tapi perjalanan kena betul. So yang kita belajar daripada Ashabul Kahf, belajar daripada Ibrahim, mereka sanggup mengambil risiko, tapi dalam masa yang sama mereka bijak. That's what we need to do. Okay? Tapi kadang-kadang bijak-bijak pun tetap akan kena juga. Tak ada masalah. Okay? Kena ke, gagal ke, berjaya ke, as far as you have taken the step, you have already succeeded. Yang penting ikut syariah, ikut langkah-langkah yang betul, jangan menzalimi sesiapa, tanya orang-orang yang ada hikmah, orang-orang alim, bismillah. Okay? Bismillah teruskan. Betul, ada yang kata 18, ada kata di bawah umur 40. So ini ada perbezaan pandangan. Ini bergantung kepada masing-masing punya culture lah. Zaman masing-masing, budaya masing-masing. Macam dekat Malaysia ni bila kita kata anak muda, umur berapa kan? Okay, belia dan sukan, Kementerian Belia dan Sukan kan? Macam mana mereka takrifkan belia tu? Okay? So ini masing-masing. Kita lihat dekat dalam ayat 12 ni. Ayat 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Dalam ayat ni mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak tekankan dekat sini, perkataan iman, ramai orang faham dia adalah kepercayaan saja. Tapi iman juga termasuk konsep trust. It's not only belief but it's also trust. Okay? Bila kita kata saya beriman dengan Allah, bukan sekadar saya percaya kepada Allah, tapi I trust Allah. Nak letak dalam bahasa Melayu, mungkin percaya juga. Cuma percaya pun ada dua makna dalam bahasa Melayu. Percaya, belief, and percaya, trust. So, iman termasuk kedua-dua sekali. We trust you, Ya Allah. We believe in you and we trust you. This is what the Ashabul Kahfi had.
Mereka ada trust kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Trust ni apa maksud dia? Trust ni maksud dia, you tahu you kena buat apa yang you kena buat, dan Allah akan jaga you. Allah will protect you. Allah akan jaga you. You percaya ke tidak? Ke setiap kali kita nak buat tanggungjawab kita, ada macam-macam consideration yang kita buat. Oh, kalau saya buat ni, ini jadi. Buat ni, ini jadi. Nanti susah, nanti ini. Tapi benda tu awak kena buat. Memang tanggungjawab awak. So, kita betul-betul trust kepada Allah SWT. Ini yang mereka buat. Okay? Trust ni juga bermaksud kita faham. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Okay? Wal-aqibatu lil-muttaqin. Ini penting. Apa makna aqibah? Orang Melayu panggil akibatnya. Akibatnya adalah kesan kepada perbuatan. Tapi maksud aqibah itu adalah penghujung. The end of things. Wal aqibatu lil muttaqin. Maksudnya jangan lihat permulaan, jangan lihat pertengahan. Trust, percaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan muttaqin fil aqibah, pada hujung, aqibatul umur. So focus on that. Tak kiralah sekarang ni kena cerca ke, kena hina ke, awak sakit ke, apa-apalah musibah yang awak terima dalam hidup, as long as you are doing what you are supposed to do. Selagi awak buat apa awak perlu buat, kewajipan awak, tak kiralah apa yang berlaku. Come what may, wal aqibatu lil muttaqin. Okey, saya yakin itulah pegangan Ashabul Kahf tersebut. Mereka bukan orang bodoh, mereka bukan tak tahu bahawa bila mereka buat declaration macam tu, mereka akan ditindas. They know. Okay? They are not stupid. They are not fools. Okay? Wazidnahum huda. Dan bila ada iman, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah huda. Akan menambah lagi hidayah. Awak trust Allah, Allah akan pandu lagi. Awak tambah trust in Allah, Allah pandu lagi. Awak trust lagi, Allah pandu lagi. Okay, tengok ayat ke-14. Okey, konsep deja vu ni semua nanti Sekejap saya tengok soalan-soalan kalau ada tadi. Okeylah, saya jawab sikitlah isu deja vu ni, okey, yang saya kajilah kan. Deja vu ni kalau kita tengok semua sebenarnya dah berlaku. Betul tak? Semua sudah ada dalam Lauh Mahfuz, dah ditulis dah. Okey, bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesudah, tak ada sebelum, tak ada sekarang. Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyingkap sedikit kejadian di masa hadapan bagi sebahagian orang. It is not impossible. Allah nak buka, dia boleh buka. Okay? Jadi itu yang kadang-kadang berlaku deja vu. Deja vu ni dia ada dua. Satu deja vu yang illusory. Deja vu jenis yang kita sangka kita dah alami benda ni. Padahal kita tak pernah pun. Kita rasa je macam kita pernah alami. The only way for you to be very sure itu betul-betul deja vu yang sebenar, hakiki, adalah kamu boleh agak apa berlaku selepas tu. Kalau kamu boleh agak, okay, aku macam mimpi ni, lepas ni mesti ada orang masuk bilik. Betul, orang masuk bilik. Lepas tu yang masuk tu orang pakai baju biru. Lepas tu tepat. Maka itu real deja vu. Most deja vu are not real. They are illusory deja vu ataupun perceived deja vu. Okay? Okay, kita teruskan cerita. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Okay, ini menarik ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata ayat ni menarik, maksudnya menarik bagi ilmu saya dan kefahaman saya. Ayat lain mungkin saya tak faham, sebab tu tidak begitu menarik. Salah kita. Semua ayat Al-Quran penting dan menarik sebenarnya. Tapi bergantung kepada ilmu masing-masing. Ada orang dapat kat sini, ada orang dapat kat sana. Okay? Jadi Allah ikat. Warabatna ala qulubihim. Allah teguhkan. Rabata ni maksud dia meneguhkan, mensabarkan mereka, memberikan mereka kesabaran. Warabatna ala qulubihim. Idh qamu. Apabila mereka berdiri bangkit dan berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit-langit dan bumi, dan kami tidak akan menyeru ataupun berdoa ataupun minta kepada selain daripada Dia. Kerana kalau kami buat benda tu, maka sesungguhnya kami telah melampaui batas. Okey. Kalau kita rujuk tafsir Ibn Kathir, background anak-anak muda ni menarik. Bukan tafsir Ibn Kathir je, ada beberapa tafsir yang juga menyentuh perkara yang sama. Dan mereka pun tukil daripada golongan tabi'in. Ada yang tabi'in. Siapakah Ashabul Kahf ni? Latar belakang mereka ni sebenarnya adalah orang-orang kenamaan, orang-orang sultan ataupun orang-orang elites of the society. They are young people yang datang daripada keluarga-keluarga bangsawan.
Maksudnya mereka ni bukan orang biasa-biasa lah dalam masyarakat. Mereka ni educated young people, dan mereka ni melalui kehidupan yang senang. Sebab tu kalau kita lihat perjuangan mereka dan pengorbanan mereka lebih besar daripada orang biasa. Sebab mereka orang yang sudah kaya, orang yang sudah ada nama atau datang daripada keluarga yang terkenal. Kalau kita datang daripada keluarga yang tidak terkenal atau mungkin kita tidak kaya, nak berjuang tu mungkin lebih mudah sedikit. Sebab there's not much things to lose. Okay? Tapi kalau awak ni ada nama, awak ada harta, awak ada pangkat, dan bila awak memperjuangkan sesuatu, yang awak tahu berisiko untuk merampas semua itu, tapi awak terus melakukannya, itu lebih luar biasa, itu lebih hebat. Okay? Dan dalam tafsir Ibn Kathir juga ada cerita di mana bagaimana mereka start. Okay? Mereka ni di Rom pada waktu itu, mereka ada acara tahunan. Acara tahunan tu mereka buat penyembahan patung-patung ni secara besar-besaran. It's like a festivity, ya. Sama juga macam zaman Nabi Ibrahim. Kan, bila Nabi Ibrahim pecahkan berhala tu kan, itu berlaku pada hari festivity mereka menyembah berhala. Okay? Dan dalam kisah ini juga, anak-anak muda ni, mereka sebenarnya sedang menghadiri satu festival menyembah berhala-berhala. Mereka buat korban untuk tuhan-tuhan dan patung-patung ini. Dan dikisahkan bahawa satu-satu, one by one, anak-anak muda ni yang berfikir, yang berakal, yang berfitrah bersih ni, mereka tengok, this is not right. Apa yang kaum aku buat ni salah. Tuhan yang disembah ni salah. This cannot be our God. So one by one, dia orang ni keluar dan duduk dekat bawah pokok. Okay. Satu, lepas tu satu. Mereka tak pernah kenal. Maksudnya mereka tak tahu apa ada dalam isi hati masing-masing. Tapi bila dia kumpul dekat bawah pokok tu, okay, dia bukan zaman Maharaja Dekianus, ya. Sebab yang saya tahu Dekianus ni selepas Nabi Isa. Saya berpegang bahawa Ashabul Kahfi ni sebelum zaman Nabi Isa. Okay? Mereka hidup sebelum zaman Nabi Isa. Bagi nak penjelasan lanjut, boleh rujuk ke saya punya siri 1, siri 2 berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Jadi bila mereka dah berkumpul dekat bawah pokok tersebut, mereka start lah tanya masing-masing. Dan kamu semua ni, dan you will not be here unless kamu tak suka sesuatu yang berlaku dalam majlis ini. You are not with our people. Maksudnya kamu tak akan berada dekat sini, bawah pokok ni. Kita semua ni tak akan berada dekat bawah pokok ni, kecuali bila kita sebenarnya tak setuju dengan apa yang sedang berlaku dalam majlis ini ataupun pesta ini. Okay? Dia tak setuju. So, satu-satu pun start. Ya, saya tak setuju sebab bagi saya ini bukan Tuhan. Yang kita sembah ini bukan Tuhan. Ini kepalsuan. Maka satu-satu sebut. Dan dikisahkan dalam tafsir Ibn Kathir, apa berlaku, mereka pun mula membuat satu tempat penyembahan. Maksud dia nak sembah Tuhan yang satu. Dia dah tak datang lagi kuil-kuil, tempel-tempel yang sembah berhala-berhala tersebut. Apa mereka buat? Mereka punya tempat penyembahan sendiri, menyembah Tuhan yang satu. Akhirnya sampai kisah ni, cerita mereka ni kepada orang-orang lain, report polis. Okay? Ada je lah orang macam ni akan report. Kan? Dia report kepada polis sampaikan kepada Maharaja pada waktu itu, maka mereka pun dipanggil. Bila mereka dipanggil dan disoal siasat, ditanyalah, siapakah yang kamu sembah dan apakah yang kamu sembah? Maka datanglah jawapan mereka dalam ayat ke-14 ini. Faqalu idh qamu. Qamu ni bermaksud mereka bangkit bangun. Mereka tidak menikus. Mereka tidak bersembunyi. Mereka tidak melarikan diri. Sebaliknya mereka bangkit dan mereka kata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan syatata. Kami tidak akan menyeru selain Allah sebagai Tuhan, selain Tuhan yang satu itu. Kalau kami lakukan perkara tersebut, maka kami telah pun melakukan perkara yang melampaui batas. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dekat sini kita masuk topik tentang syirik. Tentang syirik. Kalau kita lihat, semua para Nabi datang menentang syirik. Tapi sayangnya hari ini ada sebahagian pihak yang tidak memberikan penekanan kepada isu syirik ni. Okay? Bila sebut tentang syirik, bid'ah saja diwahabikan. Sedangkan ini adalah jalan para Nabi. Ini saya pelik.
Sepatutnya umat Islam bersatu bila kita berbicara tentang syirik ini. Syirik adalah dosa yang Allah tak boleh ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan orang yang mensyirikkan. Maksud dia, Allah tak akan ampunkan orang yang meninggal dalam syirik. So ini bukan main-main. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Setuju tak? Ada tak dosa yang lebih besar daripada dosa syirik? Sahabat-sahabat sekalian, tak ada dosa lebih besar daripada dosa syirik. Bahkan dosa membunuh juga tidak sebesar seperti dosa syirik. Ini pegangan kita sebagai umat Islam. Kan? Tapi mungkin orang bukan Islam tak faham. Dan ada juga orang Islam yang tak faham. Berzina dengan syirik mana lebih tinggi? Sudah tentu syirik. Sebab tu ada yang bertanya, Ustaz, kenapa syirik ni teruk sangat? What's the problem? Let people believe in whatever they want to believe in. Kenapa dianggap sebagai dosa paling besar dan Allah sampai tak boleh maafkan? Okay. Kalau saya nak buat ataupun letakkan dalam bahasa yang mudah untuk kita faham, syirik ni adalah meletakkan destinasi yang salah dalam perjalanan hidup kita. Saya tanya awak nak pergi satu tempat yang begitu jauh. Nak sampai tempat tu susah, nak sampai pun begitu payah sekali. Perlu pengorbanan yang amat dahsyat. Cuba bayangkan bila awak tetapkan destinasi tu dekat peta tu, penetapan destinasi awak salah. Terbalik daripada destinasi sepatutnya awak pergi. Cuba fikirkan, segala pengorbanan yang awak lalui dalam perjalanan tersebut sia-sia. Sebab apa? Destinasi salah. Destinasi sudah salah. Inilah masalah syirik. Sebab tu para Nabi memberikan perhatian yang sangat dahsyat kepada isu syirik. Syirik ni adalah berkenaan destinasi salah. Penetapan destinasi yang salah. You salah tetap destinasi, you tonggang tonggek, you tonggang langgang berjuang pun sia-sia. Destinasi pergi ke kanan. Kamu dengan barang-barang yang berat pergi ke arah kiri. Jalan begitu jauh, begitu lama, berpuluh tahun. Melalui sungai, melalui gunung ganang, kan? Terpaksa merentas hutan, terpaksa berlawan dengan binatang buas. Lama-lama lah sampai destinasi salah. Itulah masalah syirik. Sebab itu, sebelum kita buat apa-apa pun dalam hidup ni, pastikan destinasi kita. Nak pergi mana? Apa tujuan utama hidup kita? Sudah tentu tidak lain yang tidak bukan kita kena mula dengan soalan, adakah Tuhan dalam alam ni? Maksud dia, adakah Allah? Adakah wujudnya Tuhan? Is there a God? Kalau kita kata ya, maka perlulah cari mana konsep Tuhan yang paling tepat, yang paling betul. Dia bukan isu your belief, my belief. This is the issue about destination. What you want to do with your life. Kita nak buat apa dengan kehidupan kita? Kita nak membuat apa dengan kehidupan kita? Okey, adakah iblis melakukan syirik? Ada dua perspektif. Okey. Ada yang kata dia tidak melakukan syirik, dia ada tauhid rububiyah, tapi dia mensyirikkan Allah pada tauhid uluhiyah. Okey. Ada yang kata dia tidak ada tauhid rububiyah pun sebenarnya. Sebab bagi pandangan kedua ni, mereka mencantumkan sekali istilah Rabb dengan ilah. Okay, bagi siapa yang faham jawapan saya ni faham. Saya tak nak melaga-lagakan. Bagi saya kedua-dua manhaj ini ada sesuatu yang kita boleh belajar daripadanya. Okey, ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada dia. Pembahagian kepada rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ada manfaat, ada perspektif baik yang boleh diambil, dan pembahagian kepada tauhid zat, tauhid af'al, tauhid sifat juga ada kebaikan yang kita boleh ambil daripada dia. Kita adik-beradik, aliran ini adalah adik-beradik. Kita bukan nak belaga, nak tengok, oh kau salah, ni salah. Nanti dulu, kenapa kau serius tekankan benda ni? Aku nak faham. I want to understand you. Because we're talking about syirik, about your salvation, about my salvation. Keselamatan kamu, keselamatan saya. Kenapa kamu begitu menekankan tentang tauhid uluhiyah contoh? Kan? Golongan Asy'ariyah, dia kena tanya golongan Salafi ni, kenapa you tekankan isu uluhiyah? Jangan bergaduh dulu. Anggap mereka ikhlas. Start with husnuzan. Why? Okay? Dan golongan Salafi kena tanya Asy'ariyah, kenapa you tak berikan penekanan kepada tauhid uluhiyah? Dan kenapa you cantumkan rububiyah dengan uluhiyah? Masing-masing ada perspektif. Kita kena duduk bincang dulu. Saya tak nak kata siapa betul, siapa salah. Pada saya, kedua-duanya ada validity. Nak kata saya ni tak ada manhaj ke, manhaj campur ke, manhaj talfiq ke, up to you. I don't care at all. Okay? Sebab saya tidak akan ditanya dekat akhirat saya ikut manhaj Asy'ariyah ke, Salafiyah ke tidak. Okay? Saya tidak ditanya benda tu.
Jadi lepas ni saya akan ceritakan lagi tentang punca kepada syirik, pembahagian syirik, dan apa manfaat yang kita boleh ambil daripada aliran-aliran yang berbeza ini untuk selamatkan diri kita. Bukan untuk hentam satu sama lain, selamatkan diri kita. Untuk selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan umat Islam. Okay? Kita kena buat benda ni. We have to start by learning from each other dulu. Bila ada dua adik-beradik ni, satu insist on one thing and another one insist on one thing. Insistence. And masing-masing bercakap dengan ilmu, masing-masing bercakap dengan fakta. Sit down. Talk to each other. Okay? Sit down and talk to each other. This is the time for us to talk to each other. Tapi bukan saya nak kata semua benda kita kena terima. Tidak. Semua benda kita kena tawakuf. Tidak. Ada perkara jelas-jelas. Tak ada masalah. Okay? Saya benci lihat pergaduhan dan ketaksuban ustaz-ustaz ni. Okey. Bila kita lihat ustaz-ustaz bergaduh-bergaduh ni, kita nak kena faham. Ada dua jenis pergaduhan. Ada satu jenis pergaduhan yang kita kata ikut hawa nafsu. Okey, untuk menangkan kumpulan, kerana taksub, untuk menangkan nama tertentu dan sebagainya. Tapi ada pergaduhan yang perlu berlaku apabila ada pihak yang cuba menyebarkan kebatilan. Jadi, orang awam tak boleh elak sebab bila ada Facebook, dah ada internet, dah ada YouTube, benda ni di mana-mana. Jadi kalau tak faham, just take a back seat. Dan kalau pening kepala, penat, tak payah layan terus. Okey. Ustaz, kenapa hang Yalah, biasa duduk sini. Saya suka kadang-kadang guna hang ni. Okey. Saya jujurnya saya nak faham betul-betul. Dulu saya ni kita terus terang bercakap kerana kita kena cerita personal story. Okey. Ni tentang syirik sebab ayat ni dah masuk tentang syirik ni. Dulu saya tak faham kenapa kawan-kawan salafi kita ni sangat keras bercakap tentang tauhid uluhiyah. Ya, kita ada baca buku mereka, kita faham perspektif mereka, tapi begitu tapi kemudian saya faham. I understand their perspective. And it's valid. Dan saya akan jelaskan bagi golongan Asy'ariyah yang tak boleh terima, saya akan jelaskan awak kenapa benda tu valid. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya Asy'ariyah. Saya lebih berpegang kepada manhaj Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tapi sekarang ni saya sudah faham kenapa penekanan kawan-kawan kita berkenaan dengan tauhid uluhiyah. InsyaAllah kita ada waktu, saya akan jelaskan. Saya nak tanya, okey. Apakah sejarah syirik yang paling awal sekali dalam Al-Quran? Cerita siapa berkenaan dengan penyembahan berhala yang paling awal sekali? Zaman Nabi Adam tak ada lagi. Kan? Tadi kita dah bincang tentang syirik iblis. Ada dua pandangan. Dia bergantung kepada manhaj mana awak pegang. Okey. Kalau satu manhaj mengatakan dia ada tauhid, tapi ada tauhid rububiyah tapi tak ada uluhiyah. Okey. Kalau Asy'ariyah kata dia tak ada rububiyah, dia tak ada uluhiyah sekali. Okey. Dan jangan bergaduh tu. Okey. Jadi kalau awak ambil cerita tu sebagai ada syirik, maka dia bermulalah daripada zaman iblis. Tapi kalau kita tak ambil perspektif tersebut, kita tengok dalam Quran daripada zaman Nabi Nuh. Yes. Okey. Terima kasih bagi yang berkongsi jawapan. Dia bermula daripada zaman Nabi Nuh. Dan cerita zaman Nabi Nuh ni, berhala-berhala yang mereka sembah tu, asal-asalnya adalah cerita apa sebenarnya? Macam mana boleh berdevolusi sampai menjadi penyembahan? Adakah tiba-tiba saja mereka sembah selain Allah? Dia bermula sebagai apa? Okay. Di sini saya nak tekankan kenapa ada sebahagian pihak begitu sensitif dengan isu pelampauan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Trust me, their worries are valid. Okay? Jangan kita, orang tawassul saja, orang istighasah saja ustaz. Jangan. Don't ever look down upon that concern. It is valid. Kenapa saya kata valid? Sebab kisah Nabi Nuh berpunca daripada melampau dalam mengagungkan orang-orang saleh. Ini tak ada orang boleh nafi. Asy'ariyah tak boleh nafi, Sufi tak boleh nafi, Salafi tak boleh nafi, Wahabi tak boleh nafi, Syiah tak boleh nafi, Mu'tazilah tak boleh nafi. Itu asal usul cerita dia. Manusia mula menyembah berhala kerana mereka melampau dalam mentazim wali-wali, orang-orang soleh. No one can disagree with this. Tapi kita nak pasangkan, oh, kamu dah buat apa yang orang-orang Nabi Nuh buat. Okay?
Itu kita kena tarik handbrake dulu. Kamu telah melakukan syirik seperti mana syirik zaman Nabi Nuh. Itu kena tarik handbrake. Sebab itu adalah satu penghukuman yang amat besar, yang paling dahsyat sekali seorang Muslim boleh melontarkan kepada saudaranya yang lain. Dia bukan senang-senang kita nampak orang pergi kubur, cium kubur, okay, kita kata ni syirik akbar. Itu jangan. Itu adalah manhaj yang saya tentang sekali. Okay? Itu radikalism. Dan kalau tak jaga boleh bawa kepada terorisme, membunuh orang tanpa usul periksa. One point yang kita kena ambil perhatian. Jangan kita lupa punca penyembahan berhala syirik bermula daripada melampau dalam mengagungkan wali-wali Allah. Okey, sukalah siapa yang suka, bencilah siapa yang nak benci. Ini adalah fakta. Kita boleh buka kitab-kitab hadis. Siapakah 5 nama yang ada dalam surah Nuh? Okey, siapa 5 nama tersebut? Wad, Su'a, Ya'uq, Yaghuth, Nasr. Buka surah Nuh, ada 5 nama ini. Dan 5 ini adalah nama orang-orang soleh yang meninggal dunia. Bila mereka meninggal, kaum mereka bersedih. Mesti. Bila orang soleh yang meninggal, kita kena sedih. Sebab orang soleh ni, bila kita tengok dia, dia ingatkan kita kepada Allah. Bagus tengok wali-wali Allah ni. Penting. Tengok dia, kita nak taubat. Bukan sebab nak taubat untuk dia. Tengok dia, ya Allah. Manisnya hubungan dia dengan Allah. Manisnya solat dia, manisnya ibadah dia. Aku nak ikut macam dia. Aku pun nak ada hubungan manis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting kena ada orang soleh dalam hidup supaya kita nampak, kita ambil iktibar daripada mereka. Jadi bila orang-orang soleh ni meninggal, kaum mereka, umat mereka merasa kesepian ataupun kehilangan yang besar. And they have the right to feel like that. Their feeling is valid. Betul tak? Maka datang pula syaitan. Syaitan ni dia akan tengok ni peranan syaitan dalam syirik. Awak jangan ingat syaitan ni hanya berbisik-bisik kat telinga saja. Dia boleh menjelma menjadi manusia. Betul tak? Dalam kisah yang direkam itu, dia datang dalam bentuk manusia. Dia jumpa kaum tersebut. Dia kata, kamu kena teruskan ingat orang-orang soleh. Oh, bagus cadangan dia tu. Dalam masa yang sama, aku boleh cadangkan sesuatu supaya kamu takkan lupa kepada mereka. Apakah cadangan itu? Aku boleh binakan untuk kamu patung-patung mereka supaya kamu boleh lihat patung-patung ni, dan bila kamu lihat, kamu bersemangat untuk melakukan kebaikan. Cadangan baik tak? Kalau tengok daripada awal, dia punya niat baik tak? Kalau dari segi zahir, okay? Dari segi zahir, dia nak kita tak lupa orang-orang soleh. Itu bagus, itu tak ada masalah, itu tak haram lagi. Okay? Itu tak masuk level syirik langsung. Nak ingat orang soleh, nak semangat beribadah, tak ada kaitan dengan syirik, bahkan kebaikan. Tapi dia suntikkan jarum. Aku buatkan patung untuk kau. Akhirnya mereka bersetuju. Bila dah siap patung tu, pun tak berlaku lagi syirik. Mereka datang tengok patung tu bukan untuk sembah. Ni generasi yang pertama. Bukan untuk sembah. Tetapi mereka datang untuk beri semangat. Tengok supaya ingat syekh ni, ingat perjuangan syekh ni dalam hidup dia. Balik kita juga bersemangat untuk ibadah, bersemangat untuk berjuang. Masalahnya, bila datang generasi-generasi selepas itu, mereka lihat mak ayah mereka pergi ke patung-patung tersebut, mereka tersalah faham. Akhirnya mereka menganggap bahawa itu adalah Tuhan. Okey, itu adalah Tuhan yang patut disembah, yang patut diminta kepadanya. Akhirnya berlaku penyembahan berhala. Inilah masalah dia. Bagi mereka-mereka yang ialah memperjuangkan ziarah kubur wali-wali dan sebagainya, ziarah kubur tak ada masalah, tapi tolonglah hormati the concerns of your brothers from the Salafi movement. Tolong hormati concern mereka benda. Sebab memang ada hulu pelampauan yang berlaku. Ini kita tak boleh nak nafikan. Lepas ni saya akan ceritakan lagi betapa pentingnya isu ini. Baik. Jadi itu sejarah dia. Okay? Itu asal-usul yang kita tak dapat nak nafikan. Sekarang ni saya nak bawa penjelasan Imam Sa'aduddin At-Taftazani, antara mutakallim besar Asy'ariyah, daripada kitab dia Syarhul Maqasid. Dia menjelaskan berkenaan dengan syirik. Okey. Bagi siapa yang anggap takrif yang dibawa oleh ulama Asy'ariyah ni tak bercerita tentang tauhid uluhiyah, anda silap. Sebenarnya ulama Asy'ariyah juga menekankan tentang uluhiyah. Maksud dia hanya Allah yang berhak disembah. Itu kalau dari perspektif Salafi, maksud dia uluhiyah itu penekanan kepada ibadah hanya untuk Allah. Okay, walaupun golongan Asy'ariyah tak membahagi kepada rububiyah dan uluhiyah, umumnya the heavyweights of Asy'ariyah, mereka tidak membahagikan begitu. Yang penting
ada penekanan kepada istihqaqiyatul ibadah. Okey, yang paling berhak, yang paling layak, ataupun satu-satunya yang layak, okey, satu-satunya yang layak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam penjelasan Imam Taftazani berkenaan dengan syirik. Okey tak, dia orang tak mengaku Tuhan. Lima orang soleh tu mereka tak pernah mengaku Tuhan. Dia hanya berlaku selepas kematian mereka. Salah faham di antara generasi yang selepas dengan generasi pertama. Generasi pertama hanya venerate saja, dia memuliakan orang soleh. Generasi kedua, ketiga tu lepas tu dia tak faham asal-usul cerita. Akhirnya mereka apa saja hajat mereka minta. Dalam satu riwayat dalam Ibn Katsir juga menceritakan, ada orang kata, oh mintalah daripada ni sebab dikatakan bahawa dia orang ni boleh turunkan hujan. Dia dah datang benda-benda macam tu. Maka bila hujan, bila kemarau, mereka akan pergi ke patung-patung ni minta hujan. Instead of minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta terus kepada patung-patung tersebut. Okey. Nama-nama tu tak bersalah. Okey, saya nak bacakan daripada Imam Taftazani. Haqiqatut tauhid i'tiqadu 'adam asy-syariki fil ilahiyyati wa khawasiha. Wala niza'a li ahli al-islam fi anna tadbir al-'alami wa khalq al-ajsami wa istihqaq al-'ibadati wa qidama ma yaqumu bi nafsihi kullaha min al-khawas. Okey, ini penting. Okey. Imam Taftazani kata apa? Hakikat tauhid adalah kita beriktikad bahawa tidak ada sekutu bagi ketuhanan, okey, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara-perkara yang khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sekutu baginya. Dan tidak ada perbezaan pandangan di antara umat Islam bahawa pentadbiran alam dan penciptaan jasad ataupun sesuatu daripada tiada kepada ada dan berhak mendapat ibadah, penyembahan, okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada permulaan, qidam, bersifat qadim, kulluha minal khawas. Itu semuanya adalah keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, awak tak boleh sekutukan Allah dalam bab-bab ini. Nampak dekat sini Imam Taftazani juga menekankan tentang istihqaqul ibadah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah. Dekat sini kita boleh kata inilah tauhid, ni termasuk dalam tauhid uluhiyah. Sayangnya ada sebahagian golongan Asy'ariyah tak tekankan benda ni. Dia kata cukup untuk kita kata Allahumma shalli ala Muhammad, tauhid zat, tauhid af'al dan tauhid sifat. Kan? Walaupun dalam tiga tu dah termasuk sebenarnya istihqaqul ibadah, tapi penekanan tak cukup. Dan bila golongan kawan-kawan kita di kalangan Safi menekankan tentang uluhiyah, mereka kata, oh ini pembuka jalan untuk kita saling mentakfir satu sama lain. Okay, pada saya tidak, itu satu tuduhan yang tidak betul. Okay, sebab concern itu valid. Cuma jangan melampau. Saya dah ulang lagi sekali. The concern is valid. Tapi jangan pula kita gopoh untuk pasangkan. Kamu dah jadi macam kaum Nuh. Kamu dah jadi macam kaum Nuh. Ni dah syirik akbar. Hanya kerana lihat seseorang itu, dia ada hajat je dia pergi kubur. Awak tak tanya dia apa dia buat, apa dia niat, apa dalam hati dia. Itu semua kena check. It's case by case basis. Sebab nak tuduh orang syirik akbar ni bukan main-main, ya. So kita nak kena cari jalan wasatiyah, jalan yang tengah untuk melihat perkara ini. Baik. Datang lagi satu soalan. Apakah sebenarnya syirik orang-orang musyrikun? Okey, khususnya orang-orang musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebenarnya syirik mereka itu ada bermacam-macam jenis. Tapi saya nak bagi dua jenis yang besar. Satu jenis yang besar adalah memang ada manusia, memang ada golongan musyrikun yang menyembah lebih daripada satu Tuhan. Maksud dia, zat Tuhan tu ada banyak. Ataupun dalam satu zat tu ada 3 oknum. Okay? Ataupun dipanggil sebagai hypostasis. Okay? Bukan hipotesis. Hipotesis itu ada hypostasis. Okay, homoousis yang saya dah cerita dalam sesi yang lepas, macam mana umat Kristian ni dia keliru berkenaan dengan zat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka termasukkan sekali Nabi Isa kat dalam Trinity, mencipta Trinity, masukkan sekali Nabi Isa dalam zat ketuhanan. Okay, nanti saya akan cerita isu penyembahan sebab ni penting, maksud ibadah. Jadi itu golongan yang pertama. Ada lebih daripada satu Tuhan. Ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 10 Tuhan. Okay?
Tapi golongan yang kata ada banyak Tuhan ni pun, kalau awak perasan, semuanya, saya boleh kata, semuanya, ya, kalau tidak kebanyakan, semuanya ada kaitan dengan konsep apa yang disebut sebagai emanation. Okay? Kalau kita tengok zaman Greek, di Parsi pun sama, mereka semuanya ada konsep emanation. Maksud dia, hampir ke semua mereka mengiktiraf, the origin is one. Okay? Kemudian daripada origin tu keluar satu, daripada satu tu keluar, pelan-pelan menjadi keliru, akhirnya semua jadi sama level. Okay? Tapi kalau kita rujuk kepada falsafah syirik mereka, dia bermula dengan satu. It always begin with one. Tapi pelan-pelan yang one tu jadi sama pula dengan yang lain. Berkongsi kuasa pula dengan yang lain. Itu satu jenis. Lagi satu jenis, okay, syirik ni, dia iktiraf bahawa Tuhan yang betul-betul Tuhan satu je. Okay, yang lain tu dia kategorikan macam-macam. Ada panggil mereka sebagai wusata. Wusata ni sebagai perantara. Kamu tidak akan boleh menuju Tuhan kalau kamu tidak melalui perantara ini. Okay, itu juga termasuk di dalam Allahumma salli ala Muhammad syirik. Okay, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kan, ayat yang kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali kerana mereka ini mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka mengambil sembahan-sembahan mereka itu sebagai perantara. So itu satu jenis daripada jenis yang kedua. Okey. Ada lagi mereka mengambil sembahan-sembahan mereka ni sebagai syufa'a. Syufa'a ni bermaksud mereka menganggap bahawa sembahan-sembahan mereka ni akan menjadi syafi'. Dia akan melindungi mereka dekat akhirat nanti. Okey, akan melindungi mereka. Ada je orang percaya benda-benda macam ini kan. Jangan takut, nanti sekian-sekian akan datang pertahankan kamu dekat akhirat. Okay? Dia akan jawabkan soalan kubur kamu dan sebagainya. Benda-benda macam ni syufa'a. Okay? Ada pula dia menganggap sembahan dia ni, walaupun bukan Tuhan yang paling tinggi tu, dia anggap Tuhan ini sebagai sembahan dia tu, bukan Tuhan yang paling besar tu, sembahan dia tu an-nafi' dan ad-dar. Berkemampuan untuk memberi manfaat dan berkemampuan untuk memberi mudarat. Okay. Ada pula yang menganggap bahawa sembahan-sembahan mereka ni mudabbir dan ada kekuatan tasarruf. Mereka ni ada mandat untuk mengurus alam ini. Maksudnya Allah dah bagi mereka tanggungjawab masing-masing, teritori masing-masing untuk diuruskan. Ini semua termasuk dalam syirik musyrikun. Okey, dia ada macam-macam jenis. Nak kata semua mereka berpegang kepada semua pun tak boleh. Okey, mungkin ada bahagian yang pegang satu saja. Mungkin ada kumpulan yang pegang semua. Ada pegang tiga, ada pegang empat, ada bercampur aduk, ada yang confused, ada orang awam. These are different groups. Kemudian ada juga syirik dia jenis dia mengambil sembahan mereka itu sebagai punca syariat, sebagai punca undang-undang. Ayat dia berkenaan dengan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Golongan Kristian itu mengambil padri-padri mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Datang seorang sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, mereka tak sembah pun sebenarnya padri mereka dan rahib mereka?" Nabi kata, bukankah mereka, padri-padri mereka itu, rahib-rahib mereka itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal? Maksud dia di situ, hak untuk memberikan syariat adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kalau ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan orang ikut secara sedar, tak sedar tu lain cerita. Secara sedar, dan secara dia sedar yang dia boleh fikir tapi dia tak nak fikir, dia boleh kaji tapi dia tak nak kaji, dia boleh betul-betul memikirkan tapi dia tak nak fikirkan. Golongan macam ni dia tak perasan dia telah mengambil sumber syariah tersebut sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Sesiapa pun, okay, awak mengambil si fulan sebagai sumber hukum sedangkan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, awak telah mengambil dia sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada macam-macam jenis sihir. Kita nak kena tread this carefully, ya. Kita nak kena tread this carefully. Jangan sampai kita tuduh
secara gopoh. Baik. Sekarang nak tanya apa makna ibadah. Okay. Bila kita kata seseorang itu menyembah sesuatu, apa maksud sembahan? Kita rujuk kepada kata akar lafaz ibadah, iaitu abdun. Okay. Abdun itu bermaksud hamba. Bila awak menyembah sesuatu, maksud awak memperhambakan diri kepada sesuatu itu. Awak menganggap sesuatu itu sebagai tuan awak dan awak ini sebagai hamba dia. Dan bila kita sebut tentang hamba, hamba ini dia tidak memiliki kehendak sendiri, dia tidak memiliki pemikiran sendiri, bahkan dia tidak memiliki apa-apa di hadapan mereka-mereka yang dianggap sebagai sembahan dia. Okey. Tengok tu perkataan sembahan, perkataan hamba, perkataan ibadah, tu semua dia berkait rapat dan akar dia adalah lafaz abdun. Abdun. Jadi sesiapa sahaja yang di mana awak menghilangkan diri awak, maksud dia awak mengatakan bahawa awak ini tidak ada kehendak, awak tidak ada akal di hadapan orang atau objek atau patung atau apa idea tertentu, maka awak sebenarnya telah menyembah benda tu. Okey. Sebab tu kita dengar ada orang-orang yang dia bila depan dengan dia punya syekh, habis dia kata apa, saya seperti saya tidak ada akal, saya tidak ada pemikiran saya sendiri, saya tidak boleh memutuskan mana yang betul, mana yang salah, saya tak boleh, semuanya adalah datang daripada syekh saya. Itu sudah memperhambakan diri. Jangan lupa benda tu. Kita nak kena ingat, sahabat Nabi SAW di depan Nabi Muhammad SAW, adakah mereka itu shut down terus akal fikiran mereka, shut down diri mereka, seolah macam, oh ni Nabi ni, aku tak ada apa-apa nilai, aku hina sehina-hinanya, aku tak boleh fikir, aku tak boleh apa. Tak ada. Sahabat bukan macam tu. Sebab tu kita dengar sebahagian sahabat yang bila dengar apa yang Nabi cakap, dia orang kadang-kadang tanya balik. Bahkan ada di kalangan mereka yang membetulkan. Jadi mereka di hadapan Nabi, mereka bukan menyerahkan segala-gala jiwa, raga, akal, fikiran mereka. Tidak. They still maintain their self and their akal. Okay? They still maintain their self and their akal. Kita kena tahu. Jadi bila kita dengan Allah, memang kita kena serahkan semua. Serahkan jiwa, serahkan raga, serahkan kehendak, serahkan akal. Maksud dia di hadapan agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua not valid. Okay? Kita tak boleh nak melawan benda tu. Everything is Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud hamba. Benda tu hanya untuk Allah. Jangan buat benda tu kepada selain Allah. Jangan berikan sikap seperti itu. That zillah ataupun tazallul, merendah-rendahkan diri seteruk-teruknya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bodoh Tuan, saya bodoh Tuan, saya tak tahu apa-apa Tuan, saya tak boleh fikir Tuan. Awak wali, saya tak tahu apa-apa. Jangan buat macam tu. Okey? Jangan buat macam tu. Sebab sahabat pun tak buat macam tu dengan Nabi Muhammad SAW. Kena ingat benda ni. Tidak adalah di luar sana wali yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi makna ibadah saya boleh rumuskan adalah merendahkan diri ke tahap hina, menghina diri di hadapan objek yang kita sembah itu. Okey, kalau kita lihat orang-orang yang sembah berhala ni, bila mereka berdiri di depan berhala ni ataupun sembahan mereka itu tazallul, macam I don't know nothing, I cannot think, everything comes from you, my love is for you, my life is for you, my death is for you. Dia shut down everything, dia serahkan segala-galanya, menghina sehina-hina dirinya. Jangan buat benda tu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. We are not allowed to do that. Kita tak dihalalkan untuk kita buat benda tu. Sebab istihqaqiyatul ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang layak kita hambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada yang berbincang begini. Dia kata, Ustaz, orang-orang yang pergi ke kubur ni, orang-orang yang buat istighathah, yang meminta daripada wali orang mati dan sebagainya, mereka tetap beriman bahawa wali-wali ini yang dah mati ni, mereka tidak bebas sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada istiqlaliyah. Dia tidak ada istiqlal. Ini mereka tekankan. Semuanya tetap berlaku dengan izin Allah. Saya faham hujah ini. Mereka nak katakan kita jangan senang-senang syirik akbarkan umat Islam. Betul. This is something that we have to agree upon. Sebab tu kita kena tengok case by case basis. Ada orang dia pergi kubur, okay? Memang benda tu tak boleh nak buat. Pergi kubur minta. Okay. Tapi bila minta, dia minta apa? Contoh dia minta nak anak. Macam mana dia minta? Kalau dia minta
wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, doakan Allah berikan anak kepada aku. Walaupun benda tu tidak digalakkan, tapi tak ada orang yang berhak kata itu syirik akbar. Tapi kalau dia pergi ke kubur, dia minta terus. Okey, dia minta terus, itu pun kita nak kena tanya dia betul-betul. Kita tak boleh nak senang-senang hukumkan syirik akbar kepada orang. Ini saya nak berikan peringatan. Okey. Dalam masa yang sama. Okey. Jangan berhenti kat situ. Dalam masa yang sama, istighasah kekuburan ni bukan benda kecil. It's not a small matter. Dia memang boleh bawa kepada syirik akbar. Memang boleh bawa kepada syirik yang paling besar. Sekarang ni saya nak ceritakan. Klausa ataupun clause yang kata biiznillah, semua berlaku biiznillah. Selagi awak percaya semua berlaku biiznillah, maka akidah awak selamat. Dia tidak semestinya macam tu. Kalau kita fikir betul-betul, orang yang mengamalkan sihir, bomoh-bomoh pun dia cakap benda sama. Orang yang pergi jumpa bomoh pun kalau awak perasan, dia cakap benda sama. Oh, ni semua berlaku dengan izin Allah. Istilah dengan izin Allah tu tidak semestinya mengeluarkan seseorang daripada syirik. It's not enough just saying tetap biiznillah. Kan? Semua berlaku biiznillah. Seolah-olah istilah biiznillah tu boleh menyelamatkan kita semua daripada syirik. Buatlah apa awak nak buat, selagi awak percaya biiznillah, ia bukan syirik. Ia tidak semudah itu. Dia ada bahaya dia. There is a big danger there. Okay, there is a big danger there. Saya akan jelaskan lagi dengan lebih lanjut. Saya nak bawa konsep melampau dalam mengagungkan para wali. Saya ulang lagi sekali. Sayang para wali. Meletakkan diri mereka lebih tinggi daripada kita. Sebab mereka orang soleh, mereka berjuang fisabilillah. Dalam istilah itu, maka betul mereka ini patut kita muliakan. Mereka ini patut kita agungkan. Tetapi semua perkara ada had dia. Ada sempadan dia. Once you pass that sempadan, dia bawa bahaya yang amat besar. Okey. Ramai bila bercakap tentang syirik ni, mereka lupa bahawa sebahagian golongan mereka berpegang kepada sebuah konsep yang dipanggil sebagai at-tasarrufu fil kaun, ataupun kita panggil konsep rijalul ghaib, ataupun kita kata konsep wali-wali ini mereka menguruskan alam ini. Okey, ini konsep tasarruf fil kaun. Rata-ratanya orang yang pergi ke kuburan yang meminta daripada wali-wali yang dianggap sebagai masih hidup, okey, mereka berpegang kepada akidah bahawa wali-wali ini mereka ada mandat untuk menguruskan alam ini. Mereka ada mandat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk berikan anak, berikan harta, berikan rezeki, turunkan hujan dan sebagainya. Ini dipanggil sebagai tasarruf fil kaun. Dan bila kita tanya, mereka kata tetap biiznillah. Okey. Dengar sekali macam okeylah, kalau kamu anggap biiznillah, kamu masih ada tauhid. Tapi jangan berhenti dekat situ. Sebab dalam kajian saya melihat dia akan naik tahap dia akan naik pelan-pelan. Dan saya akan bawa kalam-kalam daripada golongan-golongan sufi falsafi yang akhirnya membawa kepada, boleh kita kata sebagai satu tahap syirik yang tidak ada lebih tinggi daripadanya. Okey. Kalau kita rujuk kitab siapa nama dia? Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kitab Al-Ibris. Kitab ni penting untuk kita faham sufi falsafi punya konsep tentang wali-wali yang kuasa wali-wali ni, kuasa wali-wali. Dah macam jadi the pantheon. Siapa yang tahu the pantheon of the Greeks, tak ada beza cerita ni. Okay. Abdul Aziz Ad-Dabbagh mendakwa bahawa setiap hari golongan rijalul ghaib ataupun wali-wali ni, ada sebahagian dah mati, ada sebahagian belum mati. Bahkan kadang-kadang Nabi pun datang dalam meeting tersebut. Dipanggil sebagai mesyuarat di kalangan mereka ni untuk menentukan ataupun untuk membahagi-bahagikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan minta maaf saya sebut, keceluparan dia sampai ke tahap dia orang kata tidak ada sesuatu pun yang boleh berlaku kat dunia ini kecuali dengan izin wali-wali ini. Tidak ada seekor kucing pun yang boleh makan seekor tikus kecuali dengan izin wali-wali ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada ikan yang boleh makan dekat laut kecuali dengan izin wali-wali ini. Lihat ini dah naik satu tahap dah ni. Tadi mereka mendakwa bahawa wali-wali ini diberikan mandat untuk mengurus alam. Okey? Betul. Dia tak banyak beza dengan Syiah sebenarnya.
Dia tidak banyak beza. Dia tidak ada asas dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Memang ada hadis tentang abdal, tapi Nabi tak cakap bahawa abdal ini menguruskan alam. Okey? Nabi tak kata. Allah turunkan hujan kerana mereka sebab Allah sayang pada mereka, bukan kamu datang minta pada mereka. That's a different matter. And it's a different matter for you to say dia orang ni ada teritori tertentu di alam ni mereka uruskan. Ni dah jadi agama apa ni sebenarnya? Okey? Dah jadi agama apa? Oh, ini wali yang jaga rezeki, ini wali yang jaga anak, ini wali yang jaga apa? Wali yang jaga Allah Sayyidina Muhammad hujan, ini wali yang jaga. Seriously? Kan? Habis malaikat nak letak kat mana? Apa peranan malaikat di situ? Okey? Itu satu perbincangan kita boleh buka. Kemudian saya nak sambung lagi. Dan naik satu tahap. Tadi percaya wali-wali ni ada hak ataupun mandat untuk mengurus alam. Naik tahap kedua, tidak ada satu pun yang berlaku kecuali dengan izin wali-wali ini. Mereka membahagi-bahagi takdir Allah. Wah, ni dah dapat satu pangkat lebih tinggi dah ni. Okey? Pelan-pelan ni, jangan lupa. Tak berhenti dekat situ. Dia tidak berhenti dekat situ. Naik lagi satu makam. Okay? Dikatakan bahawa kutub, pangkat kutub itu, ini dikatakan oleh Ibn Arabi juga, pangkat kutub itu, dia adalah yang mana di dalamnya atau diresapi oleh Nur Muhammad. Okay? Dia memiliki Nur Muhammad. Maksudnya kutub itu adalah penjelmaan hakikat Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad. Kalau Abdul Karim Al-Jili kata, dalam Al-Insan Al-Kamil, dia kata penjelmaan ini berlaku dalam setiap zaman. Dan siapa yang di dalamnya ada Nabi Muhammad ataupun dia penjelmaan Nabi Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad, maka manusia patut mentaati dan melayan dia seperti mana kita melayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah sampai tahap gila. Saya kena kata gila. Siapa yang nak pertahankan konsep ni, awak kena periksa balik keimanan awak. Ini memang struktur batiniah. Okey. Nampak halusnya mereka masukkan. Pelan-pelan mereka cocok jarum, cocok lagi. Mula dengan sayang wali. Perlahan-lahan wali boleh urus alam, perlahan-lahan. Ini bukan pegangan orang-orang awam di kalangan mereka, tak. Ini pegangan orang besar mereka. Okey. Ni saya nak sentuh satu perkara ni. Ada orang sibuk tanya saya, kenapa hang sibuk sangat dengan Ibn Arabi ni kan? Katalah dia salah dia punya hal lah kan. Saya nak beritahu bahawa aliran Ibn Arabi ni akan kembali popular. Okey, akan kembali dipopularkan. Baru-baru ni saya tak mau sebut nama. Seorang nama besar di negara Arab. Okey, bahkan sudah sampai tahap mufti. Okey. Dia mengatakan bahawa azab neraka tu sebenarnya adalah kemanisan. Dia bersandarkan kalam dia kepada kalam Ibn Arabi. Baru-baru ni. Azab bermakna udhubah. Okey, azab bermakna udhubah. Kegilaan tu dah sampai ke tahap itu. Okey, dan saya tahu penyokong-penyokong orang ini dan penyokong-penyokong Ibn Arabi akan menghadapi masalah yang sangat besar untuk mempertahankan benda ni. Saya kata ittaqullah. Wake up. Benda ni dah sampai tahap yang melampau. Kamu sampai nak menafikan azab neraka, what's wrong with you? Kamu perasan tak jarum ni dah masuk perlahan-lahan. So, saya ulang balik. Isu kutub tadi tu, dia adalah penjelmaan Nur Muhammad. Itu tak habis lagi tau. Itu kira dah agak dahsyat dah tu. Penjelmaan Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah, kalau berdasarkan apa yang Ibn Arabi sebut, ni jangan terkejut. Fasten your seat belt. Okay? Hold on to your seat. Jangan terkejut. Ibn Arabi kata, hakikat Muhammadiyah itu lebih layak untuk diberikan sifat-sifat Allah berbanding Allah itu sendiri. That's the nuclear bomb. Awak nampak? Daripada tahap 1, gear 1 dia naik ke 4. Bermula daripada mana? Bermula daripada, saya tak payah sebut nama mufti itu, awak tunggulah, tak lama lagi benda ni awak akan tahu. Okey? Start daripada gear 1, gear 2, gear 3. Awalnya bermula daripada melampau dalam mengagungkan para wali. So jangan main-main. Do not underestimate this thing. Dan bila ikhwan salafi kita kata tolong ambil perhatian tentang tauhid uluhiyah, do not underestimate this matter. Okey, saya Asy'ariyah, saya mengambil nasihat itu. Saya cakap, this is a very good advice. Walaupun sebenarnya ada dalam akidah Asy'ariyah, tapi penekanan di zaman ini, siapa yang banyak tekankan benda ni? Okey, ini adalah sa'yun mashkur daripada teman-teman salafiyah kita. Kita kena buang ta'assub. Sebab saya pernah nampak depan mata saya sendiri. Saya pernah join orang-orang macam ni. Memang ada masalah pada akidah. Serious problems in akidah.
Ya, bila nak tenggelam pun minta panggil wali. Saya ada jumpa orang yang depan mata saya kata, "Ustaz, saya dulu waktu dekat Aceh, cerita ni betul ke tak betul, dia tipu ke tak tipu, that's not the concern." Tapi dia buat pengakuan dengan bangga. Dia kata apa? "Saya sewaktu dekat Aceh tu, tsunami datang nak menenggelamkan saya seru nama Abuya." Dia kata, dia ni pengikut Arkam. Dia kata, "Abuya." Kan? Lepas tu tiba-tiba datang sampan menyelamatkan saya. Tengok. Kalau itu bukan syirik akbar, saya tak tahu apa benda tu. Dah nak tenggelam tu, kan? Bukan panggil Allah. Tak ada orang boleh tolong dah pada waktu tu. Dipanggil nama wali dia. La haula wala quwata illa billah. Okay? Dalam Al-Quran pun kita tengok, orang yang terdesak akhirnya panggil Allah juga. Tapi orang ni nak mati tu pun, dia tahu dah tak ada orang boleh selamatkan dia. Dia panggil nama syekh dia juga. So this is a serious problem. Okay? So gear keempat ni, mereka kedakwa bahawa wali-wali yang dah sampai satu tahap yang paling tinggi ni, dia lebih layak untuk diberikan sifat-sifat Allah berbanding Allah itu sendiri. Okey? Awak tahu tak dah sampai ke level tu? Bukan zaman kita ni. Dari sejak zaman Ibn Arabi dah sampai benda tu. Dia dah sampai ke situ. Tapi problem dia, banyak golongan sufi tak tahu benda ni. Mereka main ikut. Dia just following. Ikut. Syekh saya kata, guru saya kata, mereka ada sanad, mereka mesti betul. Your akal is not moving. You're putting your iman in risk, dalam bahaya yang amat besar. Jarum sesat ni dah dimain semula oleh syarikat produk Sihab. Okey, saya nak kata Sihab ni ikan bilis sahaja. Okey, Sihab ni dia tidak akan ada banyak pengikut. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Kita tahu, dia tak pandai bercakap. Yang lebih bahaya adalah orang-orang macam Ibn Arabi. Dia ni bijak, genius, menulis buku, dianggap sebagai Syekhul Akbar. Tapi dia mengutarakan kalam-kalam seperti ini. Sebab tu bila kita baca suratul Kahf, kita kena tanya, macam mana boleh berlaku syirik? Dan kenapa Ashabul Kahfi ni, mereka sangat kuat melawan syirik? Dia berani melalui apa? Orang nak cakap apa cakap. Sebab, bila awak syirik, destinasi awak sudah salah. Bila destinasi awak salah, ke mana awak sembah? Ke mana perjalanan awak takkan sampai. Saya ulang lagi sekali. Saya bukan nak mendakwa bahawa orang-orang yang pergi ke kuburan dan minta, yang kita anggap sebagai dia minta daripada orang dalam kuburan tu, awak terus boleh judge mereka sebagai kafir, musyrik akbar. Jangan. Saya tidak promote benda tersebut. Saya nak berikan penerangan secara umum kepada teman-teman kita. Tolong, jangan underestimate pelampauan dalam mengagungkan wali-wali Allah. Don't underestimate. Mari sekarang ni saya ulang balik 4 tahap. Daripada pelampauan pertama jadi kepada pelampauan tahap keempat, sampai hampir-hampir menyamakan wali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap yang pertama, mereka kata wali-wali ni ada kuasa mengurus alam ini. Ada kuasa mengurus alam. Itu yang datang konsep abdal, kutub, ghauth dan sebagainya. Kemudian naik gear kedua. Apakah gear kedua tersebut? Gear kedua, mereka kata tidak ada satu pun yang boleh berlaku kecuali dengan izin wali-wali ini. Tidak ada satu daun kering yang boleh jatuh kecuali dengan izin wali-wali ini. Saya pernah dengar daripada seorang yang join sebuah tarikat, dia dengar daripada syekh dia sendiri, tak ada daun yang boleh jatuh kecuali dengan izin syekh. Tidak ada ikan di laut yang akan dapat makan kecuali dengan izin syekh. Okey. Itu tahap yang kedua tu. Okey, ini ada dalam buku-buku sufi. Ini ada yang dikatakan oleh orang-orang dalam tarikat. So, orang-orang tarikat don't be in denial. Saya bekas orang tarikat. I know what I'm talking about. Okay? Saya bukan cakap petik-petik sana, petik-petik sini. I've went through this. Okay? Saya tahu sumber rujukan utama mereka. Saya tahu macam mana syekh-syekh ni berfikir. Saya tahu orang-orang tarikat ni berfikir macam mana. Ramai di kalangan mereka orang-orang yang ikhlas, orang yang baik hati mereka. Nak mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jahil. Dan mereka tidak mahu berfikir dengan betul. Dia do not want to discuss. Dia nak ikut. Dia nak terpesona dan nak rasa. Akal, throw in the dustbin. Saya pun dulu macam tu. Saya buat pengakuan. Sebab kita dah sampai level terpesona, susah. It's not easy. Okay? It is not easy. It is not easy. So, tolonglah. Jangan pandang hina teman-teman kita. Ada di kalangan mereka lebih baik amalan mereka daripada orang di luar tarikat. Mereka lebih sungguh-sungguh. Subhanallah, tabarakallah. Jadi, kita nak kena tolong. Nak tolong ni kena zahirkan hakikat. So, gear kedua. Gear ketiga naik ke tahap mana pula? Benarkah Syekh terima konsep Nabi Muhammad?
Syekh Ali Gum'ah jelas kata bahawa hadis Nur Muhammad itu mungkar. Okay, tapi memandangkan dia sufi, okay, dia Syadzuli memang berpegang kepada konsep Nur Muhammad. Di situ yang kita kata sebagai percanggahan antara ilmu hadis dengan konsep Nur Muhammad ni. Percanggah ni amat jelas. Hadis Nur Muhammad tak ada satu pun yang sahih, tak ada satu pun yang boleh diterima. Bahkan dhaif yang paling keras pun tak ada. Okey, dia dalam level maudhu'. Okey, dalam level maudhu'. Nabi Nur secara maknawi kita terima. Tapi Nabi Nur secara yang dimaksudkan dalam Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah, that's a different story. InsyaAllah doakan saya akan buat satu pembentangan khas berkenaan dengan Nur Muhammad. Okey, saya akan buat slide, insyaAllah doakan selepas PKP nanti saya akan bongkar berkenaan Nur Muhammad ini sedetail-detail yang boleh. Baik, tahap yang ketiga apa tadi? Saya nak minta awak jawab dulu. Saya dah tanya tadi, saya mengulang, saya nak minta. Okey. Tahap yang ketiga, tolong jawab. Tahap yang ketiga. Tak ada jawab Tahap yang ketiga, mereka mendakwa bahawa wali kutub itu adalah penjelmaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tahap yang ketiga, wali kutub adalah penjelmaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahap yang keempat, Ibn Arabi mendakwa bahawa hakikat Muhammadiyah, iaitu yang meresap di dalam wali kutub, okey, hakikat Muhammadiyah itu lebih layak diberikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah berbanding dengan Allah itu sendiri. Okey, sekarang ni saya tanya, is it a valid concern? Orang-orang yang sibuk berkenaan dengan tauhid uluhiyah ni, it's a valid concern. So dah jadi macam dewa memang, bukan macam dah, memang konsep dewa dewi dah masuk. Sebenarnya dia dah masuk dalam Islam dah. So apa kita kena buat? Kita kena tolak balik keluar, push it back. Mereka yang mempertahankan bermati-matian, lawan, silakan lawan hujah. Okey, bawa hujah kamu. Sebab kalau kamu betul, saya mengaku kalah. Kalau kamu tak boleh bawa, you should question instead of just attacking without knowing, secara gopoh menolak. Oh, ni Nodros yang cakap mesti merepek, Nodros yang cakap mesti merepek. Siapa dia? Kan? Kalau berfikir macam tu, habislah. Umat Islam habis. Okay. Saya tak kira sesiapa pun bawa hujah, saya akan terima. Awak bawa Grab ke, kan, awak orang yang bukan daripada background ilmu ke, awak bawa hujah yang kuat, kita harus berikan perhatian. Tapi kalau ulama yang bawa hujah, lebihlah kita harus berikan perhatian. Lagu mana mereka boleh fikir sampai macam tu? Sebab sudah terpengaruh secara serius dengan falsafah yang saya sebut, Hermeticism, Gnosticism and Neoplatonism. Ini tiga dajjal ni, okey, yang telah meresap masuk ke dalam tasawuf umat Islam. Okey, yang biasanya datang daripada antaranya kita kata Ikhwanus Safa, dan juga datang daripada barat di Andalus, hasil penukaran ilmu di antara umat Islam dengan umat-umat yang berbeza. Jadi isu pelampauan mengagungkan wali-wali Allah ini, saya bercakap sebagai seorang yang berpegang kepada akidah Imamul Hasan Al-Asy'ari. Saya menghormati mereka yang menganggap benda ni benda serius, dan saya meminta kepada golongan Asy'ariyah untuk please also do not sidestep this matter. Jangan terus-terus meremehkan benda ni. Okey, jangan pula sampai kita saling tuduh, oh ini nak mentakfir orang. Itu cerita lain. Okey, ghulu dalam mentakfir itu cerita lain. Satu perkara lagi saya nak buka. Bagi siapa yang kata Allahumma salli ala Muhammad, bahawa terorisme ini bermula daripada hanya sebahagian golongan yang menisbahkan diri kepada Salafiyah, okey, khususnya mereka tuduh Muhammad bin Abdul Wahab, saya nak beritahu bahawa sebelum Muhammad Abdul Wahab sudah berlaku usaha yang sama dilakukan di Turki, Uthmaniyah. Okey, zaman selepas Imam Birgivi ataupun Birkawi, dalam bahasa Arab tulis Birkawi, Imam Birgivi, yang dipanggil sebagai gerakan Qadhi Zadeli. Gerakan Qadhi Zadeli ini, mereka bermula sebagai gerakan sufi. Dia sufis. Imam Birgivi juga adalah sufi, tapi dia keluar. Kemudian murid dia pun keluar tasawuf. Akhirnya mereka membuat satu gerakan menghalang orang untuk buat penyembahan kubur. Jadi yang mula ni bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab, tapi bekas-bekas sufi yang ada dekat kerajaan Uthmaniyah.
Dan yang menyedihkan adalah mereka sampai ke tahap menggunakan kuasa sultan untuk membunuh orang-orang yang selalu ziarah kubur ni, yang didakwa sebagai istighasah dan sebagainya. Okey, itu saya nak beritahu adalah isu fiqh. Isu fiqh. Okey, sama ada apa yang mereka buat itu betul salah, kita serahkan kepada fuqaha kita. Saya tidak mahu cakap banyak. Okey, sebab benda ni berbahaya. Sebab saya lihat orang saling melontar kepada satu sama lain. Kamu syirik, kamu bawa teori ni sebab kamu nak mentakfirkan umat. Ya, ini adalah paksi kepada terorisme dan sebagainya. Kita bawa berbincanglah benda ni. Okey, kita bawa berbincang benda ni. Saya dah buktikan hari ini bahawa memang concern itu valid. Memang ada orang yang pergi istighasah dekat kubur, dia tahap dah sampai gear 4. Okey, tahap sampai gear 4 yang dah sampai level wahdatul wujud. Okey, dan mana dia tengok syekh dia tu sebagai susahlah saya nak sebut dekat mulut saya. Sebab tu bila kita masih menganggap Ibn Arabi sebagai Syekhul Akbar, now this is a dangerous stuff. Ini perkara yang berbahaya. Bila awak anggap dia Syekhul Akbar, awak dah buka pintu yang besar. Maka segala yang dia cakap orang akan anggap sebagai kata-kata wali. Bila kita kata dia kata-kata wali, habis. Habis. Tengok ayat ke-15. Ayat ke-15. Sekejap saya pasang bateri sekejap. Sorry, terkat sekejap tadi. Okay, saya pasang bateri. Okey. Saya dah beri tadi daripada kalam Imam Taftazani. Okey. Tak ada sound effect pintu tu. Pintu apa Oh, pintu tadi tu. Syekhul Akbar tadi tu. Okey, kita sambung kepada ayat ke-15. Ini yang dikatakan oleh Ashabul Kahf. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Okey. Apa yang dikatakan oleh Ashabul Kahf? Dia kata apa? Kaum kami, orang kami, masyarakat kami, bangsa kami, mereka telah mengambil selain Tuhan yang satu itu, selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan. Itu jelas mereka ni orang Rom dulu tu, Republic of Rome pada waktu tu, bukan Roman Empire, dipanggil Republic of Rome sebab dia sebelum dia BC, BC before Christ. Okay? Jadi mereka ni memang politistik, mereka memang menyembah banyak Tuhan, berhala. Tengok apa hujah Ashabul Kahf. Dia kata laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kalaulah ataupun kenapakah mereka tidak membawa hujah ataupun mandat yang jelas. Mandat apa ni? Hujah apa ni? Ni penting. Awak nak kata si fulan bin si fulan ada kuasa tertentu. Kalau dia tak izinkan ikan dekat laut tak dapat makanan. Awak perlu ada hujah, awak perlu ada mandat. Mandat tu hanya datang daripada Allah, daripada Nabi SAW. Awak nak kata wali-wali sekian-sekian ni boleh hidupkan yang mati, bahkan ada kuasa kun fayakun. Itu saya lupa nak cakap tadi. Mereka dakwa bahawa sebahagian wali ada kuasa kun fayakun, bahkan boleh menghidupkan yang mati dan sebagainya. Mana mungkin, sebab kenapa tidak kan? Dah sampai satu tahap di mana dia lebih layak ada sifat-sifat Allah berbanding Allah itu sendiri kan? Mestilah boleh ada kuasa kun fayakun. So dia orang dah sampai ke tahap itu. So Ashabul Kahfi kata laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kan, kenapa mereka tak datang dengan sultan? Ini penting ni, mandat. Where do you get this from? Where do you get these names? That this is God, that is God. Ni wali kutub, ni wali abdal. Mana you dapat benar ni? Lepas tu bila orang tak boleh terima, marah pula tu. Seolah-olah macam wajib untuk menerima kewalian seseorang. Dah jadi macam rukun iman pula. Terima ada wali, tak ada masalah. Tapi awak menentukan, ni wali kutub, ni sultanul awliya. Bila orang kritik, orang tak terima, dah macam habis dekat akhirat nanti masuk neraka pula. Kan? Oh, siapa makan daging ulama, makan daging beracun. Kamu seolah-olah telah mengqat'ikan benda yang zanni. Kamu yang anggap dia wali. Okey, lepas tu orang kritik orang tu, kamu hentam orang pula.
Seolah-olah orang lain pun wajib percaya orang tu wali. Mana sultan awak datang? Mana mandat awak untuk bercakap macam itu? Mana hujah awak? Awak jangan kata wali saya kata, syekh saya kata, itu tak boleh pakai. Okey? Orang yang awak anggap wali, itu awak punya hak. Tapi awak tak ada hak untuk memaksa orang lain menganggap orang yang awak anggap wali sebagai wali. Ini dia kata, mana sultan ni datang? Asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum. Ini hanya nama-nama yang kamu sebut dan kamu reka dan bapa-bapa kamu reka. That means this is just coming up from your mind, your nafs. Kan? Mana mandat tu datang? Where does it come from? Saya yakin tidak ada dalil daripada Al-Quran maupun Sunnah yang bercerita berkenaan dengan wali kutub, wali abdal, kan, wali ini yang boleh menguruskan alam ini. Yang Allah berikan mandat kepada mereka untuk menguruskan alam. Beri kuasa itu, beri kuasa ini, uruskan rezeki orang. Tak ada. Okay? Betul. Badai Yusof, boleh tengok blog Ustaz Azizan, lebih jelas pasal Imam Baghawi. Beliau buat kajian yang dalam. Okay. Saya dapat isu ni daripada kajian seorang yang lain, berkenaan dengan gerakan Khadijah Delhi. Mereka yang pertama menggunakan pedang untuk menghalang orang-orang yang dianggap sebagai menyembah kubur. Mereka ni bekas golongan sufi. Okay? Mereka ni bekas golongan sufi. Sebelum, dia tak silap saya dalam 100-200 tahun sebelum zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab. Okay? Of course, kita tak setuju dengan cara tersebut. Okay? Tetapi bukan bermakna you do not look at their concern. Okay? You do not look at their concern. Perbuatan seseorang tu mungkin dia anggap melampau, that's a different matter. Tapi concern dia tu betul ataupun tidak? Betul tak benda ni boleh bawa kepada syirik? Saya kata ya, dia memang boleh bawa kepada syirik akbar. Okay? Dan saya dah buktikan tadi macam mana mereka naik level, mengagungkan wali perlahan-lahan jadi sampai menuhankan wali. Memang ada benda ni. Dan saya boleh bawa statement-statement mereka sendiri. Statement-statement yang buat telinga kita berbulu dengar. Ataupun bulu roma kita boleh meremang mendengar benda-benda macam ni. So, sultan penting. Agama kita agama yang berdasarkan hujah. You nak buat dakwaan-dakwaan berkenaan dengan ghaib, you kena bawakan hujah. Okay? You kena bawakan hujah. Hujah di sini dipanggil sultan. Sultan ni adalah mandat, kuasa. You want to say something, say qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pertahankan adanya rijalul ghaib ni kerana apa? Oh, wali sekian kata, syekh sekian kata. Mana boleh pakai? Itu dakwaan ghaib yang berkaitan dengan pembahagian qada-qadar Allah dan sebagainya. Kamu tak boleh berdasarkan hanya wali tu kata, wali ni kata. Kamu kena dasarkan kepada Al-Quran ataupun Sunnah. Khalas. Kalau isu fiqah tu lain cerita. Ini isu akidah. Berkait dengan isu akidah. Kemudian faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim kalau nak dibandingkan dengan orang yang mereka-reka penipuan ke atas Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Saya tengok soalan-soalan sekejap. Jadi saya ulang baik, nak sayang-sayang, nak hormat-hormat, tetapi tolonglah jangan sampai awak tak jaga sempadan awak. Jangan awak guna alasan cinta, kasih sayang sampai awak tidak menjaga sempadan. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kamu melampau-lampau dengan aku seperti mana kaum Kristian itu melampau-lampau dengan anak Maryam, iaitu Isa ibnu Maryam. Sebab ada yang tanya, mustahil Ustaz umat Islam akan tuhankan Nabi Muhammad SAW. Itu silap besar. Sebab memang sudah ada umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Bukan sekarang aja, sejak dulu dah ada. Okay? Sebab Nabi bila ingatkan sesuatu, benda tu berlaku. Kalaulah Nabi tahu benda ni takkan berlaku, Nabi nak beri peringatan buat apa? Okay? Dengan konsep hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad itu, memang ada sebagai umat Islam yang sampai tahap menuhankan Nabi Muhammad SAW. Okey, saudara Syahrin kata tutup sahaja semua pintu syubha. Okey, kalau awak nak tutup tak ada masalah. Okey, kalau awak tak nak buat, awak nak tutup kepada keluarga awak dan sebagainya. Isu dia sekarang ni, kita pun kena hati-hati jangan sampai kita mengharamkan yang halal. Itu pun problem. Kita tak nak mengharamkan yang halal, kita juga tak nak menghalalkan yang haram. So, ini adalah perbincangan fiqh. Kita kena bincang panjang-panjang. Memang ulama dah tulis banyak benda ni dan masing-masing ikut pandangan yang dia nak dengar. Kan? Tetapi kalau kita kata terus tutup tawasul, istighasah lain cerita. Saya membezakan tawasul dengan istighasah.
Tawassul contoh kita kata, ya Allah, dengan kasih sayang engkau kepada orang soleh ini, kabulkan doa. Itu kita tak boleh nak kata syirik akbar. Kalau kata dia boleh membawa, that's a different matter. Okay? Cuma bila kita kata tutup-tutup ni, takut orang salah faham, kata itu pun jadi syirik akbar. Dah jadi tuduhan-tuduhan yang berat kepada sesama Islam. So, saya hanya minta supaya benda ni dimuzakarahkan, bukan secara rasmi lah, bagi siapa yang nak bincang antara aliran yang berbeza, banyakkan discussion. Kalau nak debate pun bagus juga, muzakarah kan, tanya pandangan masing-masing, dalil masing-masing. Ni bukan, kalau nak bergaduh, kalau nak berperang antara aliran, itu different matter. Sekarang ni kita nak cari kebenaran, kita nak jaga iman kita nak jaga iman keluarga kita, masyarakat kita, and we need to take this matter seriously. Okay. Terima kasih atas pandangan semua ya. Saya hormat pandangan-pandangan awak semua. Ramai lagi berfikiran macam tu pada zaman ni. Most of our people don't have time to join the tarekat sewaktu. Okay, anda tidak berhak berbicara kerana anda bukan ahli. Okay, lompat tikam ni saya nak tanya. Berikan saya takrif ahli. Ada kata pada saya, oh ahli ni maksud dia orang yang dalam tarekat tertentu yang ada sanad dan sebagainya. Saya sebut wallahi. Ada orang-orang yang ada sanad, ada dalam tarekat. Mereka ni sebahagiannya adalah subhanallah tabarakallah. Saya kenal syekh-syekh tarekat yang telah meninggalkan tarekat sendiri. Macam mana awak nak buat benda tu? Syekh tarekat tau, jangan main-main tau. Yang didakwa sampai makam, sampai fana dan sebagainya. Saya boleh senaraikan awak nama-nama syekh-syekh di negara Arab yang bekas syekh tarekat, bukan pengikut tarekat, syekh tarekat yang telah meninggalkan tarekat. Okay, so kalau mereka bukan ahlinya, saya tak tahu siapa lagi ahlinya. Okay, if they are not the right people to talk about, then saya tak tahu. Orang nak serang saya is very easy kan. Awak bandingkan saya dengan Ibn Arabi, bandingkan saya dengan Imam Suyuti, memang, tapi itu cara orang yang tidak jujur. Kalau jujur nak cari kebenaran, banding Ibn Arabi dengan Al-Iraqi contoh, dengan Taftazani, dengan Abduddin Al-Iji contoh, dengan Ala Al-Bukhari contoh. Kalau berani banding mereka. Ni tak letak saya, lepas tu letak ulama besar. Senanglah ikan biliskan saya. Itu tak jujur dalam mencari kebenaran. Kalau you jujur nak cari kebenaran, you banding heavyweight dengan heavyweight. You tengok pandangan mereka. Okay? Sekejap saya tengok soalan-soalan lain kalau ada. Syahidah tanya, adakah ia sebab hadis Nur Muhammad itu betul? Hadis Nur Muhammad adalah satu kepalsuan yang amat berbahaya yang telah masuk ke dalam jiwa umat. Okay? Hadis ni hadis palsu. Okay? Dan dia sebenarnya berasal daripada Sufi, daripada Ismailiyah. Kalau awak nak tahu, hadis Nur Muhammad ni dia ada macam-macam versi. Syiah Ismailiyah pun ada versi mereka. Okay? Ali, Nur yang pertama tu Ali. Daripada Ali keluar macam-macam. Dan awak kalau nak tahu, Kristian pun ada versi yang lebih kurang sama. Sebelum keluar konsep Nur Muhammad ni, orang Kristian dah ada. Jesus is the source of everything. Kan? Jesus emanated from God. Dan daripada Jesus itu dicipta segala-galanya. Sama macam konsep Nur Muhammad. Sebab konsep Nur Muhammad ni adalah konsep Hermeticism, konsep Gnosticism dan konsep Neoplatonism. Dia tak ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara syekh yang saya boleh senaraikan adalah Syekh Mahmud Al-Murakibi. Okay. Dia ni bekas syekh tarikat Khatmiyah Uyuniyah. Khatmiyah Uyuniyah. Dia selepas tinggalkan tarikat, dia bongkar semua. Dia bongkar semua. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali yang mengikut tarikat Tijaniyah. Okay. Dan ada lagi lah beberapa nama, saya lupa, nanti saya rujuk balik. Mereka ni orang tarikat besar, alim-alim, ilmuan-ilmuan. Okay. Dan juga Syekh Muhammad Az-Zamzami Al-Ghumari, daripada keluarga Ghumariyah. Okay. So ada banyak lah. Kalau mereka yang nak faham jujur, mereka tak akan tengok saya. Mereka akan tengok ulama-ulama besar ni, tengok hujah mereka. Don't look at me, I'm nothing. You want to say I'm just a piece of najis, memang betul lah, mungkin betul. Okay. Tapi kalau you nak cari kebenaran, you jangan banding personality, you tengok hujah, you tengok kepada hujah.
Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup kot untuk malam ini. Kalau tak ada soalan lain, okey. Okey, ada tanya saya, adakah semua ajaran Wahdatul Wujud ni sesat tidak terkecuali? Okey, ini masalah dia. Wahdatul Wujud ni bermula sebagai satu aliran yang sesat 100%. Tetapi masalah dia, ada sebahagian ulama kita yang cuba mengsunnikan, okey, cuba membersihkan aliran Wahdatul Wujud ini menjadi satu perkara yang boleh diterima. Jadi di sini berlaku kekeliruan. Dalam pembentangan saya tentang Ibn Arabi, saya senaraikan ada 7 jenis Wahdatul Wujud. Ada 7 types, 7 types of Wahdatul Wujud. Dan Ibn Arabi punya jenis adalah yang terakhir sekali. Yang 6 tu, ataupun minta maaf saya kata, yang 4 yang pertama tu tak ada masalah. Kalau itu yang dimaksudkan dengan Wahdatul Wujud, kita tak ada masalah. Saya kasih contoh. Yang pertama sekali, yang kata-kata orang faham Wahdatul Wujud tu, Allah qadim, makhluk hadis. Allah tak ada permulaan, makhluk ada permulaan. Okey, maka sebenarnya yang benar-benar wujud Allah, Allah tak pernah tak ada. Kita dulu tak ada, lepas tu ada. Kan? Ada pula kata Allah Subhanahu Wa Taala wujud hakiki, kita wujud majazi. Wujud Allah wujud sebenar-benarnya, kita wujud yang kiasan sahaja. Maka yang wujud hanyalah Allah. Kalau inilah yang mereka maksudkan, memang kita tak ada masalah. Tapi the problem is, itu bukan Wahdatul Wujud yang dibawa oleh Ibn Arabi. Itu bukan Wahdatul Wujud yang dibawa oleh Ibn Arabi. Ibn Bayyah tarikat apa? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya tak rasa dia ada tarikat. Ya, Lataif Naqsyabandi sama dengan cakra, bukan saya yang cakap. Tapi Allamah Iqbal yang kata. Dia kata Kundalini dan cakra, itulah Lataif. Okay. Dan memang sebahagian amalan-amalan tarikat memang diambil daripada yoga. Ini tidak dapat nak dinafikan. Cannot be denied anymore. Okay. Kalau siapa yang nak baca, boleh baca saya punya tulisan dekat Facebook tentang Nur Muhammad dan tentang yoga dan tasawuf. Memang ada. Bukan saya nak kata semua sufi sesat, tidak. Tapi saya nak beritahu, pengaruh mereka memang sudah masuk. Batiniah memang telah menyerap masuk ke dalam tasawuf. Okay, ada yang kata kalau pendukung sufi falsafi dakwa konsep Nur Muhammad sebagai logos ini dah dibuang sifat ketuhanannya, macam mana pula kesnya? Itu yang saya kata tadi, konsep Wahdatul Wujud, konsep Nur Muhammad ni, ada yang cuba nak bersihkan. Sebab tu, bila orang-orang ni kata saya pegang Wahdatul Wujud, saya percaya Nur Muhammad, kena tanya dia. You have to do it case by case basis. You kena tanya dia, apa maksud you dengan Nur Muhammad? Kan? Ada yang akan terus terang, Nur Muhammad, Nabi Qadim. Dia akan cakap macam tu. Nabi tak ada permulaan. Ada pula yang kata, oh, maksud Nur Muhammad ni Nabi lah cahaya hidup kita. Kan? Itu tak ada masalah. Sebab dah berlaku kekeliruan istilah ni. Berlaku kekeliruan istilah. So you have to ask them, what do they mean by that? Saya menceritakan daripada nama-nama besar sufi falsafi seperti Ibn Arabi. Okay? Orang yang baca buku dia, ada tak faham, ada yang ambil secara surface saja, ada yang cuba mengsunnikan, ada cuba bersihkan. So you cannot judge everyone. Sebab tu saya bila kritik Ibn Arabi, saya tak kritik orang yang ikut dia. Saya tak kata kalau Ibn Arabi dia ni beriktikad kufur, maka orang-orang yang ikut dia tidak. Sebab kita tak tahu apa yang orang lain faham tentang Ibn Arabi. Okay? So we need to be careful on that. Itulah dia. Pendapat yang mengatakan Nur Muhammad adalah unsur pertama dicipta. Ini tak betul. Tak ada dalil. Tak ada bukti sebenarnya. Nur Muhammad sebagai yang pertama. Macam saya kata tadi, konsep ni pun ada dalam Christianity. Konsep ni pun ada dalam Syiah. Ada dalam Syiah Ismailiyah. Sayangnya dia tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam Sunnah, tak ada dalam hadis Nabi SAW. Maka soalan dia mana datang? Kalaulah betul benda ni, dia isu akidah. Isu akidah mesti datang daripada wahyu. Maksudnya Ustaz, dalam satu istilah jadi banyak makna. Kena tanya secara detail apa yang dimaksud. Betul. Kita kena tanya setiap individu ni yang dia dakwa, dia percaya Wahdatul Wujud. Kan? Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah, Martabat 7. Apa you faham? Kadang dia pun tak faham. Dia main ikut je. Kan? Lepas tu dia sunnahkan benda tu. Dia sunnikan. Kan? Dia tak tahu asal usul. Dia datang dari falsafah, datang dari Gnosticism, Hermeticism, Neoplatonism. So, kita tak boleh nak tuduh, tak boleh nak buat blanket statement ataupun making a general statement. Siapa yang berpegang pada Wahdatul Wujud kafir ataupun sesat. Siapa berpegang pada Martabat 7, berpegang pada konsep Hakikat Muhammadiyah sesat. Tak boleh buat macam tu. Okay? Tak boleh buat macam tu. Sebab saya iktiraf memang berlaku kekeliruan di kalangan masyarakat tentang istilah-istilah ini. Dan banyak orang keliru memang jahil lah sebab tak kaji.
kan, tak tahu. Masalah dia, ada yang tak tahu dan tak nak belajar, dan bila ditegur dia tak nak consider langsung. Betul, isu akidah hanya boleh datang dari wahyu, khususnya usul akidah yang besar-besar. Mereka membezakan Muhammad the universal man dan Muhammad the Arab. Bahkan mereka mendakwa bila Nabi berselawat baginda memuji Muhammad dan universal Alkitab itu. Ini betul. Okey, cuma dia kata macam ni, dah ada nur, nur Muhammad tu dah ada, lepas tu baru menjelma dalam bentuk fizikal Muhammad bin Abdullah. Jadi yang menjadi bahayanya, orang-orang macam Abdul Karim Al-Jili, dia kata maka nur Muhammad itu ataupun hakikat Muhammad itu akan menjelma dalam setiap zaman dalam kutub-kutub, wali-wali kutub. Dan wali kutub yang kamu tahu dia menjelma di dalamnya tu, nur Muhammad menjelma dalam wali kutub tersebut, kamu patut melayan orang itu seperti mana kamu melayani Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kamu kena taat macam mana kamu taat Nabi, sebab memang Nabi Muhammad, sebab memang nur Muhammad ada dalam dia. Ini bahaya dia. Sebab tu berlaku taat buta, kan. Jadi syekh ni dah jadi sumber syariat. Itu yang kata tadi tu, mengambil padri-padri mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ada sebahagian dah mengambil syekh tarekat mereka sebagai arbaban min dunillah. Sehingga benda haram dihalalkan, benda halal diharamkan hanya kerana apa? Oh, dia wali, dia syekh, dia wali kutub, dia sultanul awliya, dia al-ghawsul azam. Ya, nah, ini masalah dia. This is the problem. Diorang tak bawa sultan. Salam Ustaz, bagaimana pula kedudukan fahaman zatiyah? Maksud fahaman zatiyah apa benda ya? Saya tak tahu. Okay, Baitaro minta saya cerita sikit tentang martabat 7. So saya kata tadi saya nak buat pembentangan khas tentang Nur Muhammad martabat 7. Okay, tapi saya ceritakan sikit ni sebagai penutup. Okay, dulu sebelum ada Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, ada sebuah falsafah syirik ataupun kufur, ya, yang dipanggil sebagai Hermeticism, Gnosticism dan juga Neoplatonism. Diorang ni percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan tidak boleh mencipta makhluk secara direct. Sebab kalau Tuhan mencipta makhluk secara direct, maka Tuhan telah bergelumang dengan makhluk. Ini dia orang punya falsafah yang mengarut lah. Yang kata, Al-Wahid la yasduru anhu illa wahidun. Satu saja boleh keluar. Okay? Satu tak boleh cipta banyak. Kalau kita dalam Islam, kita percaya kepada istilah khalq, penciptaan. Allah mencipta alam, Allah mencipta makhluk, Allah mencipta manusia, binatang, planet-planet dan sebagainya. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta daripada tiada kepada ada. Mereka kata Allah, Tuhan tak boleh buat benda tu. Sebab kalau Tuhan buat benda tu mencemari Tuhan. Ini mengarut. Okay? Maka Tuhan kena keluarkan sesuatu daripada diri dia sendiri. Emanation, dipanggil jelmaan ataupun limpahan daripada diri dia, daripada zat dia. Sebab tu mereka kata limpahan yang pertama itu dipanggil sebagai martabat, dipanggil sebagai Allahumma salli ala Muhammad, Allah lupa pula, dipanggil wahdah, ahadiyah, lepas tu wahdah, lepas tu wahidiyah kalau tak silap saya. Ahad bermula dengan satu, lepas tu keluar satu daripada dia, itu dipanggil sebagai hakikat Muhammadiyah. Daripada hakikat Muhammadiyah tu keluar semuanya. Teori ni Plotinus dah sebut dah. Okey, daripada nous keluar logos, daripada logos keluar dipanggil sebagai psyche. Daripada psyche keluar fizis. Maksud dia, daripada akal, al-aqlul awal, keluar the soul. Daripada the soul keluar jisim ataupun matter. Lepas tu bila sampai ke umat Islam yang menelan sebahagian daripada racun ini, mereka expand jadi martabat 5, ada jadi martabat 7. Bila sampai ke India, ditulis oleh seorang ulama, kalau tak silap saya nama dia Burhanpuri. Okay, dalam Tuhfah Al-Mursalah, dia tulis martabat 7, dia yang tulis martabat 7 tu. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, lepas tu jadi kepada jisim, roh, lepas tu jadi last sekali kepada jisim. Dia ada 7 martabat tu. Itu jelmaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan khalq. Mereka tolak konsep khalq. Khalq ni penciptaan daripada tiada kepada ada. Mereka tolak konsep itu. Jadi itu asal-usul. Nanti insya-Allah nanti saya akan buka secara detail. Saya insya-Allah bila senang saya akan buat slideshow. Kita tunjukkan habis-habisan persamaan jelas konsep martabat 7, martabat kewujudan yang ada dalam Al-Insan Al-Kamil, yang ada dalam Tuhfatul Mursalah Burhanpuri, dengan yang ada dalam Hermeticism, yang ada dalam Freemasonry, yang ada dalam Kabbalah, yang ada dalam Gnosticism, yang ada dalam Neoplatonism.
biar orang nampak mana asal-usul benda ni dan kenapa benda ni tak ada dalam Al-Quran secara jelas dan tak ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW secara jelas. Sebab kalau benda ni betul, dia adalah satu akidah yang bersifat usul. Kenapa akidah yang usul ni datang secara tidak jelas? Fikir-fikirkan. Okey, adakah benar dia datang daripada Islam atau sebenarnya adalah satu suntikan racun yang datang daripada luar? Wallahu a'lam bisawab. Okey, cukuplah untuk malam ni, berat pula. Okey. Penat tau cerita benda ni. Dia punya draining tu lain macam. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada yang sabar mendengar. Saya tahu ada beberapa soalan yang saya sengaja tak jawab. Sebab kalau ada macam-macam lah consideration saya untuk tak jawab certain questions, okay, atas dasar hikmah, atas dasar strategi, atas dasar ilmu juga. Ada benda memang saya tak tahu, saya tak jawab, saya mohon maaf. Bagi yang dah tanya dan saya jawab, Alhamdulillah. Dan insyaAllah dalam sesi yang akan datang kita akan sambung Suratul Kahf sampai kita selesai, insyaAllah. Okay, terima kasih, selamat berehat, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.